Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Helmi Gimik selaku pengurusi acara pada hari ini, yang dikasihi lagi dihormati selaku tuan rumah penganjur Ustaz ni Muhammad Marzuki bin Muhammad apa tadi? Bin Nik Muhammad. Aduh Ustaz. Muhammad Nur. Bin Muhammad Nur. Terima kasih banyak. Begitu juga Tuan Haji Datuk yang bahagia, Datuk Tumiran bin Muhammad Kasdi, Datuk Tommy, Presiden Persatuan Kebajikan Atlet Veteran Malaysia, semualah pegawai Jawi, ahli jawatankuasa Hulu Balang, penggerak Persatuan Veteran dan juga persatuan yang ada, NGO yang ada, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah. So program yang pertama ni kena panjang sikit sebab dia banyak nak explain. Belum start ceramah lagi dah tanya macam-macam kan. Jadi yang disebutkan tadi tu betul lah tu, dia tak nipu pun, betul lah tu. Saya pernah jadi eksekutif di British Burkeville, bukannya Brickville. Hasil eksekutif di British Burkeville Berhad. Kemudian memang betul saya dulu lahir di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan, membesar di Seremban. Sebab orang tua-tua dulu dia tak berani beranak kat hospital. Nak beranak balik kampung, beranak balik kampung. Jadi lahir kat kampung. Sebab bidan dulu tak sama macam bidan sekarang. Bidan dulu rajin, bidan sekarang pemalih. Bidan sekarang datang kuning hospital, macam tu je kan. Bidan dulu siap mandikan, siap apa, betul tak kan dulu. Jadi itulah. Kemudian saya jadi guru dulu mula lepas SPM saya kerja kilang sekejap. Lepas kerja kilang saya jadi guru sandaran, guru ganti dulu di sekolah menengah Bukit Mewah. Kemudian jadi guru sandaran tidak terlatih, GSTT dengan gaji 494.50 sen di SRJKC Pehua Seremban. Saya mengajar subjek bahasa Melayu dan juga pendidikan seni. Saya pandai melukis tapi colour out. Melukis pandai tapi mengala tak out kan. Dan saya alhamdulillah diberi amanah untuk mengajar kelas yang paling, kalau budak yang bangsa Cina ni yang paling teruk bahasa Melayu lah. Sampaikan saya marah pun tak faham. Macam tu lah, macam tu. Jadi saya marah pun tak faham macam mana nak ajar tu kan. Jadi kadang-kadang tu saya beritahu tak faham, saya minta seorang kawan sebelah tu yang faham tu tolong explain. Kemudian baru sampai takut kan. Jadi macam tu lah. Dan kemudian saya rezeki saya sambung belajar di diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian sambung ijazah sarjana muda undang-undang. Jadi memang background saya tu, waktu saya mula berceramah, saya memang rahsiakan profession saya. Saya tak nak orang tahu sebab saya tak nak orang call pejabat nak minta ceramah, saya tak nak. So benda peribadi saya tak nak campur. Dan akhirnya bila ceramah dah banyak benar, masa tu saya cuti tanpa gaji selama setahun lebih. Jadi akhirnya bila saya sambung bekerja balik, saya memang saya pencen tu pangkat pengarah lah, pengarahan undang dan pengkuasaan.
Jadi masa saya pension tu memang dah tak boleh tahan dah. Sebab saya tak tahu mana satu yang part time, tak tahu. Patut ceramah tu part time nyambil-nyambil kan. Sudah ni ceramah lagi banyak. Sudah kerja tu jadi part time, jadi keberkatan rezeki. Awak cerita keberkatan rezeki. Jadi kita selalu tak ada kat pejabat. Jadi ambil lah keputusan. Saya dah dekat pension. Jadi kita sama sebenarnya. Kalau veteran dengan saya sama. Saya dah tunjuk kat pension dah sekarang. Betul-betul. Tunjuk kat pension dapat 10%. Alhamdulillah. Jadi hari ni tajuk dia cukup menarik sekali. Saya puas mikirkan. Saya tanya beberapa orang sahabat. Kan ada lah, termasuklah juga Abang Samsul Rau tadi pun saya tanya. Kak Liza tu pun saya tanya tadi. Apa maksud menu hati? Bila cerita hati ni, orang India pun sebut deal kan. Hindi sebut deal. Hati ni satu benda yang, macam mana nak cakap, orang Melayu ni semua hati. Kau marah ya, hati. Kalau kata merajuk, kecil hati. Kan? Kalau apa sensitif, terasa hati. Semua hati. Kalau bercinta, sejantung hati. Buah hati. Semua hati-hati belakang lah kan. Tetapi bila sebut pasal hati, rupa-rupanya hati ni yang banyak membunuh manusia. Hati ni yang banyak membunuh manusia, bukan yang lain. Kalau kita tengok penyakit hati yang banyak membunuh manusia, macam yang bukan darah tinggi, bukan gout, tak. Sampai gout tu pun punca daripada hati ke. Membelasah kambing lah, ikut hati. Kan? Makan benda-benda, lantak lah. Nak-nak pula orang cakap kat saya kan, saya nak kurangkan badan. Ayat orang selalu sebut apa? Selagi boleh makan, makan. Nah, hati dia. Lagi satu tinggi tak nampak sangat. Seorang lagi. Jadi mana kata macam-macam. Jadi sekarang ni bila sebut tentang menu hati insan seni, bila sebut seni ni macam-macam. Yang seorang ni sensitif dia lain. Itu sebab menu pelbagai. Kalau kita order set A ni kan, package dia yang ni siap dengan belacan. Yang set yang ni pula dengan lada pedas sikit. Jadi macam-macam set yang ada. Macam tu juga insan seni. Yang berlakon teater lain, yang berlakon drama lain, yang drama Kutujuh lain, yang drama ulang daripada dulu sampai sekarang lain. Lain. Kan? Jadi sensitif dia tu lain. Hati tu lain-lain. Tapi nak memahami tu akhirnya, bila balik kepada, kalau kita balik pada satu sudut yang supaya kita boleh letakkan sekali, contoh petang ni. Semua tajuk, boleh sekalikan niat tu bawah agama. Selesai. Bawah agama. Tazkirah agama, semua boleh duduk sekali. Kan? Ceritanya sama. Akhirnya, kita tengok dalam keadaan itu, macam mana pun seorang artis itu, macam mana pun seorang penyanyi itu, maka dia itu adalah manusia. Dan bila ada manusia, dia sentiasa tertanya-tanya apa yang baik untuk diri dia. Ya? Rupa-rupanya ada dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi kita sampaikan, aku tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan. Makna dalam hati tu, aku tak mengurniakan dua ketakutan dan dua keamanan, tapi sebaliknya aku berikan satu keamanan dan satu ketakutan. Barang siapa yang takut dariku di dunia, maka akan kuamankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia, akan kutakutkan dia di akhirat. Dan kemudian kita selalu dengar pula, kadang-kadang ada cakap, susahlah macam tu, ini tak boleh, itu tak boleh. Nak baik macam mana? La ikraha fid din. Betul, tak ada paksaan dalam agama. Tapi bila dah menganut agama tu, ikutlah. Kan? Ni cakap untuk orang yang tak datang ni. Orang yang datang okey. Yang datang okey, tak ada masalah. Kan? Jadi makna kata kalau kita tengok kan, itu dia. Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kita tengok penjara, macam mana penjara? Yang pernah berlakon kat penjara pun ada. Saya pernah pergi satu penjara yang paling dahsyat sekali, penjara Seremban. Ada satu blok lama. Blok lama, kita tengok penjara. Penjara dinding setakat tu ya. Belah sini pun setakat tu, depan pun setakat tu, yang besi tu, kemudian belakang bumbung setakat tu. Kita kata jamban pun macam tu, pintu pun tak ada. Terdadah macam tu. Tetapi yang penjara Seremban blok lama saya pergi ni, toilet pun tak ada. Dia siapkan baldi satu dengan air mineral tu. Bayangkanlah menyangkung situ dengan 5 orang kat dalam tu. Cuba pergi. Sebab sekarang ni kapasiti penjara dah overload lah. Kan? Ustaz pun tahu kalau pergi kat penjara. Bayangkan penjara Kajang boleh tampung dalam 5,000, dalam tu dekat 9,000 dah. Cuba fikir padatnya. Penjara wanita jangan cerita. Wanita lebih ramai daripada lelaki. Kan? Nampak macam mana? Jadi makna kata bila sebut penjara, bukan semua tempat boleh pergi sebab terhalang dekat dinding tu, dekat tirai besi tu. Dan kemudian bukan semua benda boleh makan. Boleh ke orang yang banduan tu minta, tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam bahagian kepak je. Tak, tapi ada pijak ke pegawai tu. Janganlah mengado kan. Apa yang dihidang tu, itulah kita makan. Boleh cakap sebarang. Boleh ke cakap dengan pegawai penjara tu sebarang? Cakap, daripada dulu saya tengok tuan ni saja ni. Bayangkan tu, sakit hati kawan tu kan. Contoh lah kan.
disebut sampai macam tu sekali. Jadi makna kata, semua kata, macam tu juga kita dalam dunia ni. Itu sebabnya, dia sebut tentang hati ni sensitif. Saya sendiri pun faham seni tu macam mana. Sebab saya dulu mengajar seni pengucapan awam. Cara bercakap. Kan macam-macam jenis pelakon kan macam-macam. Ada benda yang cakap, ada yang sikit cembeng. Tu cembeng. Macam pelakon namanya susah hidup lah. Saya baru cakap tadi. Tak ada ke cerita lain malam raya? Manjang, dah aku manjang malam raya tu. Cubalah bawa cerita malam raya tu happy sikit. Besok nak raya. Sedih manjang. Tapi tahun ni memang dah sedih dah. Kan? Bukan main mempah baju raya kan? Macam ni, macam tu. Baju ada lain. Ini pagi raya ni orang tengok. Lain. Tempah kat Abang Din Wahab tu macam ni. Sudah PKP. Seorang tak boleh pakai. Kan? Masuk dekat dalam Facebook. Orang pun tak tahu tu tahun bila punya baju. Pakai pun tak tahu. Kan, dia lain tau dalam Facebook dengan kita pakai depan orang ni lain. Tapi itulah hidup kita ni. Sebab saya selalu sebut satu perkara apa tu. Dunia ni sementara sifatnya. Dunia sementara sifatnya. Waktu Nabi perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi ditemani oleh Jibril. Apa Jibril cakap kat Nabi? Wahai Muhammad, kau nampak tak perempuan tua bongkok 3 tu? Kenapa pula? Sesungguhnya itulah dia dunia. Jibril kata. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkanlah zaman Nabi dah tua sangat, zaman kita lebih lagi. Zaman kita lebih lagi. Dah rakyat warna dah dengan kiamat. Tanda ni banyak betul. Dalam PKP ni pun banyak tanda rupa-rupanya. Dulu siapa yang tak bangga? Apa yang dia tak kutuk? Apa yang dia tak hina? Kan? Akhirnya tiba-tiba Tuhan bagi. Bayangkan. Yang lelaki berebut jadi perempuan, perempuan berebut jadi lelaki. Bayangkan. Kan macam-macam. Hari ni seorang ibu jadi hamba kepada anak. Dah jadi tanda-tanda yang Nabi sebut tu. Kan? Bayangkan anak jadi tuan pada orang yang melahirkan dia. Bayangkan. Mak, jangan bulan ni tak payah bagi duit awal. Mak, tu cukup dah tu. Bayangkan seorang anak cakap kat mak tu. Kan? Tu saya kata, dah tua ni jangan panik nak jaga cucu. Sekadar nak tolong, anak kena azam dia letak. Setakat ni mak aku tolong aku, sementara aku kena cari orang lain jaga anak aku. Saya cakap dengan mak saya, mak tolong jaga anak boleh tak? Orang ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Mak saya macam tu je. Mak saya tu, orang yang cakap. Kan? Faham tak? Kena cakap bahasa standard, saya ulang balik lah. Dah faham ya? Okey, faham. Okay. Jadi kalau mana yang tak faham, angkat tangan. Sebab Abang Helmi tadi pun dia cakap dia dah mulakan Negeri Sembilan. Kan? Tapi betul, itu dia hakikat. Dunia sementara. Nak beritahu sementara. Contoh suami isteri, sementara. Suami I, hebat tau. Dia kata, isteri I paling hebat masak dekat Ulu Kelang ni. Tahu? Contohnya, lempar-lempar jadi. Bayangkan lempar tolu jadi ayam. Bayangkan. Lempar tolu jadi ayam, gila. Betul. Kan hebat kan. Tapi sampai masuk isteri semput meninggal. Hilang yang pandai masak. Cakap apa? Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada 2,000 sebulan. Hebat dah. Besok tu suami mati terpanjat tercokit sudu. Bayang tercokit sudu. Tengah makan di tongking lelaki. Abang gap tertolan sudu tu mati. Hilang 2,000 sebulan. Sementara. Kan. Kemudian kita cakap kan. Kita cakap kedudukan. Presiden Seniman berapa kali tukar lah. Kelab veteran berapa kali bertukar presiden. Ingat senang mana ke jadi presiden? Tak susah. Dia duduk depan kata muka nak balik macam mana? Dia fikir macam tu. Contoh lah. Contoh tu Tak, sebab ada orang pula dengan gembira duduk belakang. Dengan harapan dia balik, orang tak perasan. Bayangkan. Jadi kadang-kadang macam tu. Tak. Tapi kedudukan sementara. Sampai masa kita letak jawatan, ada orang ganti. Saya kerja dulu jadi pengarah. Kan, saya letak jawatan ataupun budak saya yang pembantu takbir, kerani biasa je letak jawatan. Beribu orang minta kerja tu. Masa itulah mengaku saudara dengan pengarah. Saudara dengan surat merah, biru, kuning, surat istana pun ada, minta rekomen. Sebab orang nak beritahu jawatan tu pinjaman. Oh, aku pengarah paling besar sekali dekat pejabat ni. Aku bos besar, aku pegawai paling besar. Sampai masuk kat masjid bersandar kat tepi dinding tu, pencen. Rumah besar. Saya ingat lagi dulu, waktu kecil, lalu kat KL tu, aku kalau dapat buat rumah besar macam ni, seronok, ada duit aku nak buat rumah macam ni. Sampai masa, hari ni kita heran pun tak rumah tu. Berlambak lagi rumah besar hari ni. Kereta baru, berapa ramai? Saya datang ni Azia tadi, orang pun tak perasan. Kan, dia tak ada, orang tu bekerja datang kat kon tu, takut saya parking situ. Wah, tu parking penjamah tu. Kan, saya tak ada hal saya terus. Sebab apa? Salah satu orang tanya saya, Ustaz, kenapa lah naik kereta kecil pula? Kan, Ustaz, apa salah naik kereta kecil? Sebab minyak dan bukan kau bayar. Cakap macam tu. Apa susah? Satu lagi, saya nak didik hati saya. Saya nak didik hati saya apa tau? Bila saya turun daripada kereta tu, elok sikit hati saya.
Saya dulu pernah naik welfare kan, pergi ceramah aku turun, Allah setan ni jahat betul. Bila turun tu macam pandangan kau ada, macam tu lah kasi macam tu. Oh tak boleh. Saya kata tak boleh. Tak, nak jaga hati sampai macam tu lah. Ada seorang pakcik ni saya pernah pergi burut dengan dia. Burut dekat kampung Belacan Nampang. Dah arwah dah. Dulu saya pernah macam-macam lah. Ramai orang pergi burut dengan dia. Bila saya nak bayar duit dekat dia, dia kata tak apa. Abang masuk dekat dalam bilik tu bang. Dalam bilik tu ada langsir. Saya buka langsir tu ada satu tabung dia lekatkan kat dinding. Masuklah berapa ringgit nak masuk dalam tu. Jadi masuklah dalam. Jadi setiap hujung minggu dia nak keluar ke pekan baru dia keluarkan semua duit dalam tu. Dan dia pun tak hati sakit. Tak ada cakap siapa bagi berapa. Dia tak tahu. Dia macam tu sekali kita nak jaga hati ni. Sampai macam tu sangat. Kan? Sedangkan kita, tu sebab saya takut tu sebab saya naik Aziah. Tak apa. Orang halau saya daripada parking tu tak apa. Tak ada masalah. Tak kocik. Itu saya camah dekat hotel butik Kuantan. Saya datang kereta tu berselumak ni kotor lah. Negeri Sembilan cakap kotor betul macam-macam penuh langgar kan. Saya cakap dengan asisten saya, kau pergi basuh kereta lepas tu kau datang balik. Okey bos. Saya turun dia tu jalan. Orang daripada TM tu sambut saya. Steady tuan. Datang je jauh naik Grab. Oi kereta aku tu kereta. Tapi saya tak ada masalah. Saya okey je. Sebab apa benda apa yang kita nak masalah dengan kedudukan kita kan. Saya orang kampung. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. That's it. Itu kampung-kampung lah. Apa nak malu? Lepas saya cakap Negeri Sembilan, lepas tu pencemahan Negeri Sembilan, tergigih cakap Negeri Sembilan kat luar. Kan? Dia boleh cakap, kalau Syamsul debat kau faham, takkan kau tak faham. Kita cakap je lah dah tu diri kita. Buat macam mana? Saya cakap orang putih pun punya Negeri Sembilan. Macam mana? Kan? Jadi tak apa. Kita redha dengan apa yang ada. Kita orang kampung. Tak ada masalah. Tu sebab saya nampak banyak jasa pelakon-pelakon yang ada kat depan saya. Banyak jasa. Sebab kita menyampaikan mesej. Tetapi ingat, satu perkara kita kena ingat. Walau apa pun mesej kita nak sampaikan, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Tu kena ingat. Buat yang terbaik yang kita buat. Kita tak boleh dah asbol, tak boleh. Buat betul. Asbol ni asal boleh. Ingat? Asal boleh kan. Janji dapat payment. Boleh lah kata. Biarlah dia watak macam ni. Tak, pilih. Saya suka tengok. Sampai sekarang saya seram ni tengok ni. Aduh, Umar Pak Datuk Ali. Kan? Tengok kan terbayang kubur. Ya, betul. Betul. Tu sebab saya dah bagi cadangan dah. Saya pernah hantar email dah dekat itulah producer tu saya hantar lah email. Saya kata, buatlah selang-seli. Jangan tanah kubur tu minggu ni elok perangai. Minggu depan orang yang buruk perangai. Tak boleh tak minggu buruk nak perangai orang tu. Macam berasap di kubur kawan tu kan. Dah takut orang bukan Islam tengok, takut. Bagilah kalau orang baik macam mana. Kalau macam ni, barulah dia jadi okey kan. Macam tu lah, tu bagi cadangan je. Macam drama lah kan. Drama aku 7. Saya tak tengok. 7 hari mencintai ku 2. Contoh lah kan. Allah. Saya tak tengok tapi jahat betul Maliha tu. Usah jahat. Tapi tak. Jangan tunjuk. Saya contoh. Contoh. Tapi lepas tu yalah pengajaran tu ada. Tapi habis tu tapi dah habis dah drama tu disambung pengantin satu malam ke macam tulah. Pun saya tengok tapi percaya dekat mak tu. Sahlah betul. Kan percaya dekat mak tu, mak jahat tapi watak tu yang penting jaga distance dia. Kemudian duduk atas katil. Ada seorang pelakon, saya tak sebutlah, semua tahu. Dia walaupun watak atas katil dia letak bantal peluk dekat tengah tu sebab nak bagi tahu betul-betul ada jarak. Kadang-kadang dia jauh tapi kamera tu bila zoom nampak macam dia dekat sangat. Benda tu fitnah, kena jauhkan pada fitnah. Macam kita orang tua dulu, dia minum kedai kopi kan, minum kedai Cina. Kedai Cina tu biasa dulu, kedai seng apa semua dulu dia jaga. Dia memang jenis Cina Hailam. Cina Hailam ni jenis tak makan bab satu. Kan? Babi lah kau tak faham. Kan? Dia tak makan babi lah kan. Jadi dia ingat tak kalau kedai Cina tu dia kadang dia bagi cawan tu cawan yang jenama arak tu. Tapi gelas tu dia tak pernah guna pun untuk arak. Tapi kita sebagai orang Islam, wajib kita elakkan fitnah tu. Ni okey, tolong tukar cawan lain. Ya tak? Sebab puncanya kita yang membenarkan fitnah tu datang kat kita. So kita kena jaga. Jadi itu sebabnya dalam bab soal hati ni kita memang kena cermat. Bab hati ni payah. Kan? 3 penyakit yang paling teruk sekali. Semua profession ada. Penyakit berjangkit yang ada, penyakit yang mudah merebak dan mudah merosakkan. Kan? Yang pertama, penyakit tamak. Buang penyakit tamak ni jauh-jauh. Yang bukan hak orang, jangan. Yang dah hak orang, jangan kita ambil. Hak kita, jaga hak kita. Sudah. Kadang-kadang hak kita tu bolehlah kongsi dengan orang. Itu paling baik. Yang kedua. Dah orang golak yang faham-faham lah kan. Yang kedua, jangan kita sombong. Tak ke mana pun kesombongan kita. Kan duit kita sampai masa habis.
Kan? Kita kerakut-kerakut. Jangan risau. Yang paling baik nak ikut Nabi. Selesai. Uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Kita nampak ada orang bagus betul budak tu dia tolong makcik tu minta jalan. Jangan risau. Nabi lagi baik. Nabi lebih baik daripada tu. Tak ada orang yang boleh buat macam Nabi tu. Betul. Tapi kita cuba juga ikut macam Nabi. Nabi bawa seorang makcik berbangsa Yahudi terbawa barang dia. Baiknya anak ni. Anak pada mana? Pada Mekah. Jaga-jaga. Kenapa makcik? Dekat Mekah ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Nabi kita, kalau kita lah duduk tempat Nabi, dah terlapeh bakul dengan kita tolong dia. Tapi Nabi senyum, Nabi angkat. Sampai kat rumah makcik tu, dia pun dekat mana nak letak ni makcik? Letak situ. Bila dah letak, makcik tu nak bagi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tu. Langsung diam. Dan akhirnya satu Mekah tahu betapa baiknya akhlak Nabi. Nampak? Tersebar kebaikan Nabi. Kita nampak orang sedekah. Macam masjid kat Somban tu. Ada orang sumbangkan tanah yang beli 5.5 juta. Satu masjid lagi dia beli tanah 6.5 juta. Dia buat masjid beratus juta. Dia buat masjid sebab niat wakaf untuk mak dia dan wakaf untuk diri dia. Baik tak? Baik. Jangan risau. Nabi lagi baik. Sebab apa? Nabi sedekah. Sampaikan risau ada 7 dinar lagi kat rumah dia. Kenapa masih ada lagi 7 dinar ni? Habiskan semua. Aku tak nak Allah Ta'ala tanya 1 dinar pun dalam simpanan aku. Jadi apa kita susah hati? Apa kita susah hati? Duit tak ada. Yakin dan percaya Allah bagi rezeki kat kita. Apa kita takut? Jual rendang, jual apa? Apa malu? Dah kita berniaga. Mulia apa? Ikut sunnah Nabi. Apa malu? Jual kain, jual tudung kat luar. Apa malu? Dah letak bontang tadi. Saya nampak, saya ingat sarung kosyen tadi. Rupanya tudung lah. Okey, rupanya tudung. Tak, betul-betul. Apa nak malu? Dulu pernah sekali artis dia buka kedai makan. Bagus. Benda halal. Apalah kita nak malu? Nabi dah pesan. Cari rezeki yang halal. Yang halal cukup buat kamu. Nabi dah beritahu. Buatlah apa benda yang kita boleh buat atas dunia ni. Manusia masalahnya manusia dalam dunia ni, dia gemar sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Apakah dia? Tunggu selepas ini. Macam tu. Macam tu dia bagi suspense sikit. Dan begitu juga penyakit yang ketiga. Lepas tamak, sombong, yang ketiga penyakit dengki. Ini paling parah sekali. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya toruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Dia tak perhati betul. Aduh je benda. Tak. Dia simple je. Tuan guru saya. Tuan guru yang juga merupakan sahabat. Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Semua kenal lah. Ustaz cakap apa? Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah bila kawan-kawan, saudara-saudara dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa. Makna dengki dah mula ada tu. Contoh kawan dapat naik jadi presiden seniman. Presiden ataupun jadi pengerusi kelab veteran. Contoh, presiden. Dia tak rasa apa. Okey. Macam tu. Makna dengki dah sampai. Tapi kalau apa sal dia, confirm dengki dah ada. Confirm. Contoh kan. Betul. Ada orang tu dapat kelebihan tak boleh. Dengar anak dia PSA dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. Kan dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat dia bos tu. Ada je ayat nak cakap. Ada. Dengarnya dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Ada je benda-benda tak elok nak cakap. Apa salahnya? Dengar kan. Macam tu kan. Dengar dia anak dia PSA 6A. Alhamdulillah ada juga di kalangan cucu-cucu seniman kita ni yang dapat 6A. Alhamdulillah. Jadi tak adalah orang cakap artis ni tak pandai. Bakal orang pandai-pandai. Cuma dulu tak peluang nak belajar tinggi macam dia orang. Dah, selesai. Kan senang hati. Tidur pun senang. Berkauruh tidur. Tu tak berkauruh. Berkauruh tu berdengkur. Kan? Iya. Dan kemudian, dengarnya dia naik pangkat. Alhamdulillah. Ada yang nak naik pangkat besok minta tolong apa-apa senang. Kita nak sampaikan, minta dipanjangkan suara kan apa permintaan kita. Mudah. Dia tu jangan boleh dengar. Susah nak cari pengurusi macam Datuk Tommy tu. Susah. Bukan nama sebenar. Contoh. Betul. Itu sebenarnya. Dengar. Dia pakai kereta baru. Alhamdulillah. Kita dapat tumpang. Jadilah. Kan? Kita tak payah bayar bulan. Tak payah servis. Dia yang bayar. Tapi kita dapat naik. Okey lah. Betul tak? Itu ya. Senang. Dengar. Dia orang perempuan ni kalau lagi tahu bisik tu. Lagi mendalam rahsia dia tu. Dengar. Dia kahwin. Tak. Yang mana? Yang tu lah. Yang umur 90 tahun. Umur dia dah 90 tahun. Umur dah 90 tahun. Dia dah kahwin. Biarlah dia kahwin. Apa salah? Dia kan memang dah lama seorang. Kau tak dengar habis cerita aku ni. Dia tak habis cerita tu. Apa halnya? Bini dia umur 25. Panjang tu. La ilaha illallah ya ke? Nampak? Dia punya penekanan tu. Macam mana
Apa salah kita cakap? Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak, mulut tu copek. Amalan pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Cuba cakap elok kan. Cakap yang elok-elok. Kan? Ya. Cuba tanya perempuan tu. Yang kau suka sangat dengan suami kau tu dah banyak umur kau suka banyak. Pertama, macam mana cakap macam tu dia kan. Macam mana cakap pertama, dia romantik. Romantik orang tua tu kau tahu. Kemudian dia memahami. Kemudian ketiga dia pandai gurau. Sekali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terangah macam mana. Dah ni contoh bukan orang sini dah, tempat lain. Ya, jadi makna kata jadi makna kata kita ni dalam hal tu doa yang baik-baik. Ya, betul. Doa yang baik-baik. Betul. Okey, apa maksud dengki? Saya nak tanya. Supaya kita faham maksud dengki tu, Tuan ambil. Apa maksud dengki? Iri hati. Perkataan seerti tu. Tapi maksud dia. Betul lah tu, tak salah dah. Seerti, cemburu. Tapi sebenarnya, kita nak ambil, kalau kita ambil dengki ni yang paling mudah sekali, supaya kita tak payah dengki lagi, adalah dengki samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu sebenarnya. Kita nak marah, jangan marah yang dapat. Marah siapa bagi? Allah bagi dia naik pangkat. Allah bagi dia berjaya. Allah bagi dia kaya. Yang kau tak puas hati, kenapa? Itu sebab dalam hidup kita ni, Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang kalau dalam poket hari ni ada 500. Lepas itu dalam bank ada lagi 3,000. Okey lah tu, kau jap lagi boleh belanjakan kawan. Lepas itu dalam bank ada lagi sikit, boleh lah. Tapi ada orang gawu-gawu kepala. Ya Allah, kepala ni bang. Paning tak besar. Duit tak tahu. Berapa duit kau tinggal? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Sekali tinggal 10 juta, dia rasa tengah susah sangat. Sebenarnya itulah hakikat. Cuba ingat balik. Saya selalu cakap, ingat balik dulu-dulu. Pelakon dulu-dulu lah. Apa benda yang dia dapat. Dapat kebayaran macam begini. Dapat keluar menghiburkan orang kampung. Tu sebab saya cerita, saya keluar TV Hijrah kan. Saya keluar TV, beberapa TV. Ada yang, Ustaz kita boleh bayar banyak ni. Tak apa. Dapat macam mana? Kan? Betul rezeki. Tapi yang hari ni janganlah dikurangkan. Dah setuju lah tu. Dah setuju tu kita okey lah kan. Macam tu lah kan. Dah. Saya cerita kadang-kadang ada, saya bukan cakap pelakon aja. Penceramah pun hari ni pun sama. Pun dia nangis dalam TV. Minta 5,000. Kan? Jadi macam, kau nak berniaga apa? Sedangkan dalam kitab, dia mengajar kitab hadis 40 tu. Kitab hadis 40, apa yang Nabi dah disusun. Nabi kata, 4 kategori orang yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu supaya dia dapat berlawan, nak tunjuk siapa lagi handal. Dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang menongak kepada dia. Dia nak orang hormat dia. Dah. Dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Laknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu supaya nak berlawan sesama tak pandai. Dah. Berlawan dalam grup WhatsApp tu. Apa dah? Nak berlawan. Lepas tu dia ambil daripada Google, dia kata, Alhamdulillah ni setakat yang aku tahulah. Wah, ambil daripada Google. Dah. Itu sebab hari ni kita kena semak balik diri tu. Itu sebab saya tak pernah membohong lah kalau orang cakap saya demand. Saya memang penuh. Saya pernah camah dekat Terengganu dulu. Camah 5 tempat. Ustaz, kita nak bayar Ustaz 5 tempat. Tapi semua total 5,000. Okey lah tu. Saya kata. Saya kata okey je lah. 5 tempat. Saya pergi. Lepas tu hati saya tak sedap hati. Masa last day tu saya suruh PA saya tanya. Setiap tempat tu. Rupanya setiap masjid. Orang tengah ni dia charge setiap masjid 3,000. Sudahnya dapat 15,000. Saya tolak saya 5,000. Dia lagi banyak. Terus saya dapat. Tak. Yang masalahnya orang masjid ni kesian. Saya pernah dulu dapat ceramah. Berpeluang ceramah di sekolah kebangsaan Benta. Sempadan Lipih tu. Kan? Lepas tu dia kata, Ustaz, kami gabung 10 sekolah buat motivasi PSR. Kat sekolah kebangsaan Benta, Ustaz. Tapi bajet kami 300 je. Terangkit kau ni. Macam tu lah. Sebagai manusia terperanjat lah. Jauh tu, saya katakan. Tapi, saya cakap, saya jenis tak suka batal program. Saya kata, tak apa. Cuba tanya kalau ada tempat lain nak buat. Tadi tak adalah, saya pergi satu tempat aja. Ada satu masjid, satu surau lagi nak buat, dia pun nak bayar 300. Okey lah tu. Sempat tengah hari saya layan ikan patin dekat Kuala Lipih. Kan balik, saya ceramah kat surau tu. Saya balik sembahan pun. Okey, konyang senang hati. Dah. Rupa-rupa Allah tunjuk kat saya. Dekat sekolah kebangsaan Benta tu. 10 sekolah yang combine tu tadi. Rupanya calon UPSR. Setiap sekolah tu seorang. Yang sekolah ni 2 orang calon UPSR. Dan duit 300 tu pula. Cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Nak bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak tadi. Oh, tak maaf sikit sangat. Bayangkan saya tolak. Apa rasa dia?
Saya pernah ada, saya tak kisah. Situ rendah, tempat lain bayar tinggi pun tak ada masalah, rezeki. Saya paling tinggi tau, saya pernah dapat 30,000. 30,000 di Johor. 1.5 jam. Main-main ke? 1.5 jam. Tapi salah envelope apa? Mana jadi dia dah bagi saya kan. Saya pun cakap, rumah dah saya tengok dalam envelope pun, rumah borek ni. Saya pun lawak lah tanya, saya tak sampai baca. Saya pun masuk, saya pun cepet-cepet. Saya memang cakap, pergi kat bank. Masuk envelope. Lepas tu saya masukkan dekat CDM. Masukkan satu ikat terang-terang umat. Sebab saya memang tak biasa pegang duit berapa banyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Dia salam cium tangan. Dapat duit dia tadi tahu tu. Tu saya copek masuk dalam bank kan. Tak adalah. Lepas tu bila kita saya dah masuk punya 30,000. Saya pun cakap dengan asisten saya, pencemah paling mahal di Malaysia. Lepas tu penganjur telefon, minta maaf tuan, minta maaf sangat salah sampul. Ngobrol zaman mana? Salah sampul, tapi saya pulang lah balik. Dia kata, tak apa ustaz, tolak je bayar ustaz tu, start bank in kan balance tu. Tak boleh saya kata. Dari segi audit tak kena. Saya transfer semua kat dia. Nanti besok kau bank in balik kat aku, berapa aku betul dapat. Nanti audit tanya kau susah nak jawab. Saya kata gitu. Bagi. Sebab tu bukan rezeki saya. Arwah abah saya dulu. Nak bank in kan duit kat saya masa belajar kat UiTM dulu. Nak masukkan banyak, ada RM50 untuk sebulan. Kan? Kira banyak lah tu, orang dulu lagi tahu lah kan. Saya ni RM50 sebulan kira banyak lah. Dapat lah nak merasa makan burger sikit dekat kafe tu kan. Kalau tidak tu makan kat dia makan beratur tu lah. Lepas tu bank in. Masa bank in tu arwah abah saya badannya gemuk besar betul. Tak ada siapa lawan dalam dewan ni dah. Tak ada. Memang besar betul arwah abah saya. Kalau saya duduk naik motor belakang abah saya, orang tak nampak saya dekat belakang. Betul, memang abah saya ni memang dia kelakar. Dia sebab saya tak macam dia. Dia memang gemuk besar. Dan dia waktu dia berjalan, lepas dia bank in duit kat saya, dia berjalan ke belakang nak pergi kat parking motor, ada seorang Cina ni lari, macam kena kejar, dia langgar arwah abah saya, jatuh ke beg besar, beg pakaian tu jatuh, tu buka beg tu, kemudian ada seorang lagi tu tangkap beg tu, dalam beg tu nampak penuh duit. Kemudian Cina yang tangkap tu pula beg tu, pakcik kita bagi dua. Dia cakap dengan arwah abah saya cakap apa? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya start motor balik. Sampai ke rumah, mak saya punya marah lah. Mak saya cakap, kenapa abang tak ambil bang? Arwah abah saya jawab, kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawab. Simple je. Sebab satu je, cari yang halal. Jangan kita pening-pening kepala. Dan bila nak cari yang halal, caranya pun kena halal. Itu sebabnya hari ni, kita cerita bab hati ni kan. Bab hati nak jaga. Kan kita ni dah tua-tua kan. Jangan cakap apa. Jangan cakap kita ni yang muda-muda ni muda mana. Tak juga. Sebab jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok, golak-golak. Malam tu lah padam. Dia baru semalam dengan Camah Samsudubat sebelah aku duduk. Dia tu kan. Elok tolak beriuk semalam. Rupa nak mati. Contoh, adalah teori-teori orang sekarang ni. Patut kau dengar tak bunyi burung cengkuit tu? Janganlah. Aduh je teori burung gagak tu bunyi burung bunyi apa. Tu tanda orang nak mati tu. Jangan kita jangan kongsi benda-benda kurafat tu, janganlah. Aduh je teori bam hantuk kepala balik. Dah hantuk kepala, hantuk balik semula. Lepas tu nak ambil masuk sekolah lah. Ingat tak dulu? Hantuk kali kedua lagi kuat lagi langsung mati kali kedua. Yang pertama tadi elok tak mati kan. Jangan baik-baik benda-benda macam tu. Kan? Jangan lupa tau, yang muda dengan sehat mencari duit. Yang tua dengan duit mencari sehat. Kau faham lah. Kan betul. Tapi itu dia, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Itu aja. Allah sayangkan kita. Tu sebab saya kata kalau tahulah nak panggil saya banyak kali, saya bawa kitab buka Syafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali. Buku penenang jiwa. Kita dengar tu seronok. Ya Allah nak dokek je dengan Islam ni. Allah senang. Itu sebab saya jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz. Satu orang cakap, Abang Elmi ni kenal saya dulu lagi. Masa kat nilai, masa perkara. Mana ada orang panggil saya ustaz? Tak ada. Saya senior doktor, SDR, saudara. Saudara je panggil saya. SSD, saudara Samsudubat. Bila Ustaz Samsudubat, USD mahal, takut tak boleh bayar. Biar dia saudara, mudah. Yang penting, jangan sebab duit tak buat program. Itu saya kata. Yang lebih, yang kurang, sedekah lah. Itu aja. Kadang-kadang disebabkan itu, yang sedekah paling besar sekali adalah hubungan kita berpanjangan. Itu yang penting. Iya, jangan sebab duit. Kadang-kadang ada banyak pelakon yang saya jumpa kan, sampai sekarang berlakon lagi. Sebab apa? Murah rezeki sebab dia tak berkira pada dulu. Orang pun senang kerja dengan dia. Ni belum apa-apa. Berapa nak bayar? Berapa nak bayar? Aduh, bunuh nak tajuk kan. Macam saya ceramah macam tu. Ya, kau ada bayar banyak-banyak. Tu pulang lah nak bagi berapa. Alhamdulillah.
Saya pergi ke Sarawak, ada penganjur cakap, Ustaz, kalau ceramah ni masjid ni nak bayar 700, masjid ni bayar 800, surau ni bayar 1000, yang ni pula bayar 500. Jadi total banyak ni. Ustaz okey ke? Okey lah tu. Betul ke ni Ustaz? Iyalah. Lepas tu hotel kita bagi hotel Dormani. Dekat Kuching ada satu hotel Dormani, hotel bajet tapi orang Islamnya. Saya kata okey tu, saya selesa je bilik tu. Bukan apa Ustaz, tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi kasih dan ceramah? Kasur dan ceramah masa bila nak mandi, kan? Jadi sudahnya rupa-rupa patutlah bos saya tahu ada penceramah Semenanjung yang datang kat sana, satu ceramah 7,000, hotel nak Pullman, tak boleh kurang daripada tu. Siap sebut tu 7,000 tak boleh kurang. Siap sebut. Kan? Saya cakap apa? Saya kata satu je lah. Tu sebab memang masa PKP gitu kan. Ramailah yang demand ni diuji oleh Allah. Orang tak berani panggil dia live pun. Dari itu saya ingat saya sibuk ceramah satu Malaysia. Rupa-rupa waktu PKP ceramah satu rumah. Kau jawab topik bilik air, kau jawab topik ni. Mana yang okey lah. Bau terasa bangang yang ceramah. Sebab apa? Tak boleh nak habis 10 minit pun payah. Bila buat live 10 minit payah. Kita tak ada audience boleh lama. Sebab aura dia tu bagi kat kita. Tapi bila ceramah seseorang payah, mengantuk pula tu. Lepas tu Sa'ari hantu kata, kau cuba baca kat bahagian komen tu. Boleh lama-lama sikit. Jadi mungkin ada soalan kan. Tak ada soalan tu. Yang komen apa? Cantik langsir. La ilaha illallah, dia tak faham betul lah. Orang ni tak ada soalan kau nak tanya kan. Tanya lah kan. Kat mana ni? Cantiknya pemandangan belakang. Saya pernah sekali saya buat kat luar. Buat dekat kat surau kampung mak saya tu. Nampak pemandangan. Kalau naik Singaporean. Ni kan ni kita tengah live ni. Singaporean daripada Riyadh, daripada Leeds. Semua tengok secara live ni. Dari Singapura, Australia kan. Tengok. Lepas tu kan bila saya buat kuliah subuh live. Bila naik matahari kan nampak pemandangan menghijau belakang tu kat kampung mak saya tu. Semua cakap rindunya nak balik kampung. Tapi cabaran ni pula orang kampung lalu. Orang kampung asal lalu ya haunted nak ilaha illallah. Aku nak nyawa aku payah betul tercabar kan. Tapi itulah cabarannya. Macam berlaku ni saya ingat lagi masa tu Abang Faizal Hussein, Ainana Ahmad B, lepas tu arwah Datuk Ahmad B, dia berlakon jiran selang sebuah rumah mak saya, selang rumah mak saya. Masa tu apa tah kail panjang sejengkal ke apa tajuk Waduh, senyap semua dia marah semua. Saya ingat lagi orang cari rezeki macam tu lah kan. Ada sekali tu lalu durian. Mak saya tahan berapa sekilo kak syuting. Tim malu pula. Mak saya tak keluar-keluar dah sampai habis penggambaran. Berapa hari pun tak keluar-keluar dah. Malu tapi baru saya tahu rupanya susah ni, rupa susah berlakon ni. Orang tengok yang dah siap je. Orang tak tahu payah. Jadi itu sebabnya itulah kelebihan Allah bagi dekat pelakon-pelakon yang ada. Penghayatan ni. Kan message dia. Betul. Jadi kibuan sabar. Saya tak pernah jumpa orang yang saya sabar isteri. Ni kan Tok Adi. Sabar. Aduh ya kan. Ya. So bila saya tengok abang apa Datuk Jalaluddin Hasan pun Allah Akbar. Well. dia cara dia galak tu lah kan. Ya Allah ramah betul saya tengok. Betul. Tapi makna kata kelebihan Allah bagi masing-masing manfaatkan ke arah kebaikan. Betul. Itu jangan kita apa. Boleh berlakon jadi mak. Boleh berlakon jadi mak tiri. Boleh jadi mak. Jadilah. Tapi yang penting, ikut syarat. Itu je. Sebab, tanda-tanda takut kepada Allah. Kita nak jaga hati kita ni kan. 7 perkara Abu Lais asal makan dia je. Yang pertama, jaga lisan kita. Cakap yang baik-baik. Cuba tengok dalam Facebook. Artis ramai follower sampai sekarang. Artis-artis lama ada kawan-kawan lah. Yang seronok ikut perkembangan kita. Jadi kongsikan yang baik-baik. Kita tengok follower ini penyakit hati teruk betul. Teruk mana-mana. Anak budak sekarang. Maki hamun, mencarut, sebut benda tak elok. Soalan nak tanya, Nabi ajar ke? Nabi tak ajar. Kan? Berhenti-berhentilah cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kan? Suami cepatlah makan, marah suami macam tu. Apa kan jahat suami tu? Kan aku ni mulut je jahat, hati baik, aku bagi kau makan kan, nak makan lah. La ilaha illallah, macam mana? Tak jadi kawan tu makan banyak kan. Cuba kalau suami datang ke abang, kan. Abang makan. Abang. Tua baik cara tua, tak ada salah dah. Anak dah besar-besar, bila lagi nak gurau? Masa ni lah, dah veteran pun gurau. Abang, saya masakkan lauk kegemaran abang. Ya, apa salah lah. Tapi bagilah warning, jangan tu ibu terperanjat suami ni dan salah rumah ke apa ni kan. Jadi mana bagi dia makan kan. Abang makanlah. Tapi awak tak makan ke? Abang. Dia abang makan pun saya bagi dah. Wah, ada minta darah kami banyak sebelum laki balik tadi kan. Tak apalah, tapi nak jaga hati suami punya pasal, betul? Macam tu juga. Macam tu kan hidup kita, hati kena baik. Cakap dengan isteri itu sebab saya tu banyak menasihatkan pasangan suami isteri.
Yang pada musim PKP tu banyak berlaku pukul isteri. Baru-baru ni ada soalan tanya, macam mana Ustaz, apa hukumnya kalau suami suruh kita jaga mak dia? Kan, kemudian isteri pula nak jaga mak dia, suami tak bagi. Ada isu. Ada isu sebenarnya suami tak boleh paksa isteri jaga mak dia. Kena ingat, dari segi hukum. Tak boleh. Kalau isteri nak jaga, terima kasih sangat kat dia. Malahan ada pandangan kata, bagilah upah sikit kat dia, tolong jaga mak kita. Tapi kebanyakan orang perempuan ni dia tak ada bang, saya ikhlas jaga, tak apa bang, mak saya juga tu. Dan begitu juga, jangan halang isteri kita nak jaga mak dia. Berdosa. Memang betul. Isteri tu dapat pahala. Kau jangan, kau nak dengar cakap laki kau ke tak? Kau duduk rumah ni. Dia memang dapat pahala sebab taat pada suami dia. Tapi suaminya berdosa. Tu kena ingat, macam-macam kadang. Suami isteri ni payah. Jangan cakap yang menyakitkan hati suami pun jangan. Kalau tak sebab saya, abang takkan ke mana-mana. Okey? Ayat dulu. Jangan. Rezeki Allah bagi. Tu tiga benda yang kita selalu sebut. Tapi kita buat benda lain. Pertama, kita selalu sebut kita hamba Allah. Tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Itu nombor satu. Yang kedua, selalu sebut rezeki datang daripada Allah. Tapi bila Allah uji sikit, mula mengelupa pada manusia. Tengok PKP tu. Rumah basah, kereta basah, bercuti luar negara. Akhirnya keluar statement, tak ada kebantuan untuk kami. Keluar. Tapi artis yang dah biasa hidup, memang kais pagi makan semalam, bukan hari ni. Hari ni okey tu. Kais pagi makan semalam yang dah biasa sikit-sikit, dia tak terasa sangat. Tapi orang dah biasa, bayangan pagi job 15,000, buat tunjuk muka 10,000, malam tu 10,000, jadi MC 10,000. MC. Batuk. Sekali buat batal program 3 bulan, bayangan. Tapi memang betul dia susah. Sebab income tak ada. Ada satu rumah tu, banglo besar, kereta 5-6 biji macam Yuska. Orang gaji 6 orang tak dapat datang sebab PKP. Lepas tu kat rumah, rupa-rupanya dia memang orang marah dia. Kau duit banyak, apa salah minta bantuan? Rupa-rupanya dia putus berbekalan makanan, suami terperangkap kat luar negara, tak boleh nak balik, duit semua kat dia. Pun tak tahu, suami hidup mati pun tak tahu. Dekat luar negara, kena blok, tak boleh balik. Bayangkan keadaan yang sampai macam tu. Jadi makna kata dalam hal ni, kadang-kadang ada pula orang dalam ni, di kalangan netizen nak jadi Allah Ta'ala pula. Dia tak patut terima, dia ni. Kau tahu ke masalah orang? Jangan bagi statement kalau kau tak tahu. Susah orang beza-beza. Kan? Sejauh mana kita pandang tu susah. Dalam hati dia kita tak tahu. Yang dia tanggung kita tak tahu. Kan? Tu sebab kita tengok kan. Tu sebab kadang kita pun sedih sama. Kan kadang-kadang tu sebab hari tu. Kalau perasan lah waktu dululah, waktu ada program dialog artis dengan saya yang mencadangkan bagi pihak artis, saya kata. Buat satu skim pension untuk artis, saya kata. Buat satu. Artis ni siapa yang nak masuk ahli mencarum. Supaya bila dia tak ada lagi dah buat konsep masih ada yang sayang, tak ada lagi dah. Mesti nak buat tu, nak kumpul dana, nak bantu kesian. Sebab itu kesian. Sebab dia orang ni berjuang, memang insan seni ni, memang dia sebut duit bukan segala-galanya. Tapi segala nak pakai duit dah. Pergi hospital kalau tak ada duit payah. Pergi ni kadang-kadang kalau pergi ni kan lambat. Kemudian kalau tak ada garanti, dia bukan tangan kerajaan. Macam mana? Itu antara benda yang kita kena fikirkan. Saya cakap masa tu, biar dia, jangan dia, kadang-kadang dia jadi artis tu, kita letaklah klasifikasi artis tu macam mana. Kan? Yang boleh, yang bawah seniman, apa kelebihan yang bawah ni. Kena fikirkan something. Pemimpin kena fikir. Sebab dia sebahagian kepada masyarakat. Hari-hari menyumbang kepada masyarakat. Tu saya kata. Tapi, kita kena jaga diri kita. Mulut kita, lisan kita. Cakap yang baik-baik. Jangan cakap benda yang tak baik. Dalam Facebook tu, kepala, tut kau, semua keluar. Kau ingat kau bagus sangat, keluar. Tak perlu. Keluarkan statement, hari ni nak kongsi dengan semua. SD ada sharekan. SD tu semua lah. Dia sharekan ada 7 perkara yang perlu kita buat sebagai tanda kita takut kepada Allah. Share. Kemudian orang nak copy, share pula kat orang lain. Jadi kita pun dapat pahala berterusan. Cakap yang baik-baik. Cadang yang baik-baik. Lepas tu, bila ada orang cakap, aku menyampah betul lah dengan orang yang balik Sabah ni. Contoh kita cakap, sampai jadi ni, kita pun tulis. Sesungguhnya benda ni semua dengan izin Allah. Hanya seorang pula tulis. Betul, kita doa lah. Banyak doa yang baik-baik. Mudah-mudahan semua kembali sembuh. Kita mengutuk pun tidak menjadikan merosotnya jumlah yang kena jangkit. Lebih baik kita doakan yang baik-baik. Semuanya dari Allah dengan izin Allah. Baiklah. Itu yang kedua tadi ingat. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang selamba je.
Kan, cakap pasal orang selamba. Jangan kutuk orang kalau rasa tak sempat nak minta maaf dengan dia. Tu saya cakap. Betul. Kita kadang cakap, kita tak sempat minta maaf dengan dia. Bayangkan, akhirat besok kena tuntut. Tu sebab akhirat besok, bila dibuka padang mahsyar tu. Dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Kita betul beratur panjang. La ilaha illallah. Kenapa ni beratur panjang ni? Semua nak tuntut daripada kita. Dia dulu pernah kutuk aku macam ni, ya Allah, zam, ambil pahala kita yang berat tadi, naik sikit. Dulu, ya Allah, waktu kat pejabat hapus, dia potong line, tentang lah dia artis, ya Allah. Dia potong queue, dia kenal orang tu, langsung dia potong queue, pam, ambil hak dia, zam, ambil lagi satu. Ya Allah, dulu dia hamun aku macam-macam, zam, ambil lagi. Ya Allah, tentang lah dia artis, dia cakap, zam, ambil lagi. Ya Allah, dulu dia pernah dulu, bahagian aku semua dia ambil, tentang lah dia, zam, ambil, zam. Sudahnya habis. Habis pahala itu ni. Ya Allah, kenapa dia orang beratur panjang lagi, ya Allah, pahala aku dah habis ni, ya Allah. Disebabkan pahala ni kau dah habis, kau ambil pula dosa orang yang beratur depan kau tu. Ambil semua dosa orang. Itu sebabnya tiba-tiba ada orang yang kadang-kadang dia pelakon ke, dia orang jahat ke, siapa ke, pencuri ke, penyamun. Dia pun terkejut, apa salah aku masuk syurga ni? Rupanya banyak betul pahala orang bagi kat dia. Dia pun terperanjat. Itu sebabnya dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah kita nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Kan? Itu sebabnya jangan lagu-lagu kan. Artis ni jangan dilagu-lagu kan. Tuan-tuan tahu tak, ada satu rancangan tu, ada satu program pasal artis. Saya tak sebut lah program apa. Dia dalam Hari Ahad, macam tu lah cerita tu. Tak kisah. Di Indonesia dah lama dah haram program macam tu. Sebab apa kau melagukan siapa manusia? Jadikan bahan. Bayangkan cerita jadi bahan. Lepas itu orang pergi kudi, kau tengok tak tadi rancangan tu. Tak sangkakan dia dengan isteri dia macam tu. Amat. Kau jadikan bahan umpat. Siapa dapat saham? Tu cerita saya cakap tadi, drama Aku 7 tadi. Dulu drama Melayu pukul berapa? Tak ada pukul 7 dah. Dulu kalau drama buat pukul 6. Drama Cina dulu drama bersambung. Dulu drama Melayu mana ada drama bersambung? Drama Cina. Tengok Alex Man, Choi Yun Fat. Deban. Long pan teng 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 long lao kan. Kan dulu. Ni wen wo ai ni yong to sheng kan. Tak ada sateng. Dah mati dah penyanyi tu. Tak, drama bersambung pukul 6 pukul 7. Kenapa? Sebab Cina tu takut. Kan buka pukul 7, tak ada orang tengok maghrib. Tiba-tiba drama Melayu maghrib. Dan gitu galak orang tak semayang. Siapa dapat saham tu? Tu fikir. Benda ni saya selalu sebut. Buat pukul 6. Biar pukul 7 tu dia jangan agama. Dan tutup TV. Dulu siapa berani buka TV pukul 7? Tak berani. Tutup TV tu. Tutup TV. Pukul 8 kan bila arwah abah dah tekan TV tu nak tengok berita. Boleh dapat duduk dengan deng sebelah tengok sekali. Tak berani. Betul dulu. Ni cerita ni. Kita cerita masalah budak-budak hari ni. Masalah banyak. Apa pasal? Bukan salah banyak je cerita-cerita baik. Jangan cakap cerita. Pengaruh filem. Jangan cakap. Macam pisau kan. Macam pisau. Kalau macam tu janganlah ada pisau kat rumah tu. Sebab apa nanti mati kena tikam dalam rumah tu semua. Tak. Pisau tu guna untuk benda baik. Potong sayur. Potong daging. Potong ayam. Potong limpa. Potong nasib. Apa tadi? Daging nasib kan. Rondang hati. Cinta hati. Macam tu. Betul. Jadi nasib tu. Potong tu. Cerita tadi. Potong dengan pisau. Jadi maknanya pisau ada benda baik. Drama pun banyak benda baik. Kenapa nak ambil benda yang tak elok? Jadi kalau ambil benda tak elok, salah siapa? Salah orang yang ambil. Kan? Jadi makna kata, dalam hal tu kita kena share benda-benda baik. Benda-benda baik. Bukan kata kita nak haramkan terus drama ke. Tak. Tapi mana ada. Sekarang ni ada. Hari tu tengok TV Hijrah. Boleh pun. Dia buat drama. Bagus orang tengok drama tu. Pasal nak pergi Makkah. Drama pasal konflik. Mana orang berebut harta. Pasal ni. Tapi memang betul tu isu realiti. Tanpa perlu ada babak-babak yang bukan-bukan. Saya tolak babak yang atas katil tu. Saya tolak. Saya tolak. Memang tak ada babak tu saja cakap. Saya tak ada pun. Kan? Tapi maknanya kata kita tengok hari ni sebenarnya masyarakat ni kita sebenarnya kena tengok balik. Tengok balik kan. Tengok balik sebab punca budak-budak hari ni problem apa dia? Satu je. Adab. Baru saya cerita tadi buat dengan Puan Mariani tadi. Puan Mariani tadi, Puan Nazna Hamid saya cerita tadi. Sebenarnya hari ni budak-budak kita hari ni satu je. Ilmu adab tak ada. Tu je. Orang tua-tua dulu kan kepantangan dia nampak orang bercakap tak berjaya. Orang dulu pantang betul. Kan mesti ada air. Sampai sekarang air tak ada. Ni contoh lah. Saya bagi contoh lah maknanya. Nah, ada yang faham lah. Kalau tak faham, tak apa. Saya ni jadi pencemar alam sekitar. Macam tu lah. Dan lepas tu, dah. Saja. Dah. Tak, saya sajalah. La ilaha illallah. Galit la ilah. Tak, tapi betul. Orang dulu, cuba tengok. Kalau kita hidang air kan. Ingat tak orang tu dulu bagi air? Dia bagi mesti ada lapik. Betul tak?
Betul tak? Ada lapik, betul tak? Cawan ada lapik. Kalau bagilah kat bapak yang sama lah, orang yang jauh-jauh dalam ni dia tahu. Kepan tangan, kadang dia lempar. Zap, dia kata, dia baliknya. Kan, betul tak orang tua dulu? Kalau cawan tak ada lapik ni, tak ada alas ni, memang baliknya. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin. Tapi maksud miskin ni, miskin adab. Benda tu adab Melayu tak? Salah. Imam Malik sebut, biar ada ilmu kita sikit, tapi jangan tak ada adab. Imam Malik sebut. Itu sebab apa-apa pun belajar pasal adab dulu. Pasal adab. Imam Syafi'i kena marah dengan Imam Malik belajar. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik pun kena marah. Imam Syafi'i yang kita ikut ni pernah kena marah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i macam mana? Kat dalam kelas. Dia kata, Syafi'i. Nah, ni terjemahan tau. Dia bukan macam tu. Apalah cakap ni 9 lah. Imam Malik tu kan poli pula kan. Wahai Syafi'i, kau buat apa tu? Kau main-main ni? Tak ada, demi Allah dia kata. Aku ni miskin. Aku tak ada duit nak beli pen. Tak ada duit nak beli pensel, nak beli kertas. Maka aku tulis nota tu dengan air liur aku tulis di tapak tangan aku. Macam tu sekali lah. Nampak tak? Adalah pik. Adab ni cerita adab. Kan? Siap cawan. Nampak siap cawan. Nampak tak? Walaupun pinggang kertas, tapi maknanya adab. Gelas pun kertas. Pak, macam ni, memang tak kono pasangan ni, tapi adab. Nampak? Adab. Sebab orang tu tak macam ni saya gambarkan, tengok. Jemputlah minum kita bagi. Orang terima kasih banyak, terima kasih, alhamdulillah. Apa halnya tu, nampak? Orang macam tu. Benda tu lah yang penting kan, tumpah pula dengan. Terima kasih banyak. Tak adab. Orang tu dulu lalu depan memang menunduk. Dia bukan menunduk aja, tapi siap minta izin. Pakcik saya tempat lalu, pakcik. Lalu. Baik waktu budak ni. Lalu belakang pun minta izin. Pakcik lalu belakang. Jangan lalu depan. Ada molo. Dia ada bolo tak bantu. Bolo kan berlagu belakang dengan hantu belakang. Lalu depan. Jangan lalu belakang. Orang dulu. Nampak tak? Lepas tu berani tak makan selagi mana dia belum makan. Ya. Tadi bercamah belum sampai. Masing-masing. Muntah darah. Ya Allah. Gila betul. Beri rap makan. Kan tak ada contoh. Abang Helmi, makan. Dah kenyang. Dah kita makan. Macam mana kan? Contoh lah. Tak. Orang dulu. Ingat tak? Orang dulu macam tu. Adab pergi rumah orang macam mana? Pergi rumah orang. Bayangkan sampaikan Nabi aja adab pergi rumah orang pun. Bagi salam jangan menghadap depan rumah orang. Mesti tepi sikit. Assalamualaikum 3 kali. 3 kali bagi salam. Dia tak jawab. Dia tak keluar. Kita balik. Dan kita sebagai tetamu tak layak nak kecil hati dengan tuan rumah. Itu Nabi ajar. Walaupun kita nampak ke tu pegang. Assalamualaikum. Kita nampak. Assalamualaikum. Abang Helmi tengah cakap abang macam ni. Kita yakin dia dengar. Tapi dia baik tak tahu. Kita jangan masuk. Kita baliklah. Dah 3 kali. Adalah masalah tu. 3 kali masalah. Kau siap. Kau tak bagi aku masuk hari ni. Kau siap. Memang kita tak patut macam tu. Rupa-rupa lepas seminggu terjumpa Abang Helmi. Kat nilai. Bang. Macam siap. Sorry lah itu tak bagi Ustaz masuk. Pahala. Tengah bergumpal betul dengan bini itu. Bergaduh dengan bini. Kalau Ustaz masuk takut join sekali. Itu yang masalah. Itu dia tak bagi masuk. Tak. Sebenarnya tu hak tuan rumah. Dan kenapa Nabi suruh ke tepi sikit? Sebab takut bila tuan rumah buka. Oh kejap. Dia nak bagi masuk. Dia tutup. Kemas. Sebab aib tuan rumah. Macam tu. Itu ramai yang tak tahu. Tu bab adab tu kita cerita bab lain lah. Maknanya memang kena panggil lagi. Kan? Jadi pertama tu memang betul. Budak sekarang adab nak tengok time sebelum kahwin jangan kira. Sebelum kahwin semua elok. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat. Allah. Makcik saya tak boleh saya tengok makcik ni saya ingatkan mak saya. Allahu akbar. Mengletak-letak nyawa rasa syukur Allah budak ni baik budak ni. Dia lalu depan makcik tu bukan menunduk dah menyarap la ilaha illallah. Ni bakolek gonggok ke boleh lah payah betul. Salam cium tangan berjilat. Allah apa kono budak ni Allahu akbar. Makcik, saya boleh tanyalah nak apa hal? Makcik, Zuhur dah masuk belum? Punya baik tanya Zuhur. Pukul 10 dah tanya. Gila betul. Belum ni nak pukul 10 baru ni. Apalah tu orang nak aku tanya. Lepas tu makcik sadap betul air minum ni. Makcik tak pernah rasa air kosong macam ni nak. Air basuh tangan tu habis minum air. La ilaha illallah. Tapi nak bagi tahu apa? Itu sebelum kahwin. Kan kita adab ni biar dia. Tu sebabnya saya selalu bagi khusus nikah tu saya cakap adab ni lepas kahwin. Nak tengok. Pada malam pertama tu dah nampak dah.
Masuk pintu. Masuk, tutup pintu. Solat atau rumah kampung, tak ada tombol. Keletap. Gitu. Jadi bila masuk, duduk sebelah tu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ni betul ni adab malam pertama ni. Salam dicium tangan. Dia tak lepas. Dia kata kan. Jadi suami, abang sebenarnya malam ni nak ambil kesempatan nak cakap abang ni hanyalah anak manusia. Tak lari pada buat salah dan silap. Kalau ada salah abang, tegur ya. Tolong jaga abang. Abang, kita sama-sama jaga. Dulu. Ini tak masuk punya gelojok, gedegang tutup pintu. Siap golak tu. Macam golak jin dalam gua tu. Yang perempuan tu matilah aku. Salah. Adab. Orang tua dulu yang suruh basuh periuk, basuh pinggan. Apa sebab? Sebab nak bagi rasa kerja rumah ni macam mana. Sekarang tak rasa catering. Catering senang. Siapa kata catering senang? Tengah hari, dah tak cukup. Cateringnya hal. Kau ada 500 orang, ngajak 2,000. Lepas tu kau marah caterer tu masak sikit. Itu masalah dia. Kan? Tapi tak jumpa lah macam dulu. Kegunaan dulu kan. Ada sebab dia. Tu yang pertama jaga lisan kita. Cakap yang baik-baik. Cakap yang elok-elok. Sebab dialog dulu penting. Dialog tengok macam mana Abang Iman Manan, Datuk Rahim Razali bila bercakap drama dengan pandang penghayatan dan pandang macam mana. Dulu dengan zoom dekat air mata tu keluar tengok. Lurut betul. Ada orang tu belum cakap dah nangis. Muhana betul. Ada. Tu kelebihan Allah bagi. Penghayatan dia dengan kelukaan ke hati dia. Kan? Oh ya, kalau tengok yang marah tu marah betul pula kan. Cerita apa tu dulu yang berlakon yang tak bagi anak balik rumah mak dia tu. Cerita apa dulu? Saya ingat dulu. Asal nak balik mana poning lah, sakit lah kan. Mak garam betul tengok dia masa tu. Tapi makna berjaya lah kan. Saya bukan tengok drama sangat. Tapi bila saya balik tu kan, saya duduk kadang isteri saya sambil lipat kain. Dia penghayatan dia lain. Dia cerita bang, kesian orang ni. Saya macam dah tengok semua episod. Itu yang saya tahu tu. Kadang tak tahu. Aduh cerita apa tak marin. Siapa tak Adi Putra berlakon dengan tu. Melampau tu dialog tu. Rumah dia punya penghayatan tu. Tapi memang tak jumpa lah kan. Bila balik tu. Yang Adi Putra dengan siapa? Syirin ke? Adalah satu drama tu. Dia kata, abang, saya nak minta izin. Dia jadi isteri masa tu. Saya minta izin nak solat asar. Saya pandang rumah saya. Asal kau tak macam tu? Dah saya tak pernah jumpa orang perempuan minta izin nak semayang ni. Susah lah nak jumpa. Yang ramai. Pergi mana tu semayang lah. Aku apa dah. Tu ramai. Kan, kadang-kadang tu lah kan. Lepas tu yang Adi Putra lah jadi suami masa tu cakap, abang nak minta tolong boleh? Tolong abang cakap je lah nak minta tolong apa? Tolong mandikan abang boleh? Nanah telinga ni dah je. Tolong mandikan abang boleh? Dia kata, boleh bang, nanti lepas solat saya mandikan abang. Tak, abang gurau aja. Tak bang, tu memang nak tanggungjawab seorang isteri untuk ikut apa juga perintah suami ni. Allah, saya pandang Allah, pandang isteri saya. Tapi kan, yang baik-baik kita tak ikut kadang-kadang. Benda tu banyak yang elok-elok tu maksudnya, dia memang drama kena exaggerate. Supaya orang dapat point tu sebenarnya disampaikan adalah taat pada suami. Tu ya. Itu sebenarnya model. Sebab hari ni masalah rumah tangga, satu pasangan bercerai setiap 13 minit hari ni. Sebab cerita rumah tangga, kita tengok macam mana kita gambarkan filem macam mana orang tu susah tapi dia bahagia. Kan? Rumah kecil bahagia. Kita dulu susah, apa tak susah? Mak kita dulu, hari ni orang boleh malu. Abang tak nak lah abang, jangan lantas naik motor, malulah. Orang dulu jalan kaki cari rezeki. Kan? Dulu apa benda tak ada makan. Dulu makan apa? Mana ada makan macam begini? Ayam apa semua. Dulu berobot dapat apa? Solat alung dapat apa? Angah ada kepak pun angah ambil macam ni, alang tinggal apa? Sekarang senang, Kek Giant tu kan. Apa je sekarang. Kan yang kepak ya pula. Habis kesian ayam tu. Memang kudung lah ayam tu. Dah habis kepak dia ambil badan tinggal. Enggak, makna hari ni beza. Dulu, kalau ingat kan, orang tu dulu kan, masak apa? Cuk ubi dengan cocah sambal belacan. Bukan sebab dulu sedap sangat, sebab dulu itu je yang ada. Orang yang Jawa pula makan sayur bening. Hari ni balik, mak tolonglah buat bening tu mak. Bukan susah sangat buat sayur bening, tapi tangan mak dia tu lain. Bukan sedap apa, sebab dulu tu je yang ada. Cuk paku. Allah sadap cuk baku sambal masak belacan. Allah goreng belacan kan sadap betul. Tapi dulu mana ada siapa yang tanam, entah siapa punya tepi jalan tu tergemat kan. Tapi makna kata alhamdulillah anak-anak semua jadi orang. Anak-anak semua jadi orang.
Walaupun dia tak kaya, walaupun dia tak ada pangkat tinggi, tapi jumpa orang tua hormat. Jumpa kawan-kawan tanya macam mana sihat kau. Kau macam mana, okey. Bila kita nak duduk sama ni, bincang-bincang apa projek boleh buat. Macam-macam. Dalam tempoh PKP itulah nak diuji siapa kawan-kawan kita. Siapa yang tanya khabar kita. Siapa yang cakap yang pasal susah. Saya siapa pergi kawan-kawan saya telefon lah abang saya, abang Samsul kau. Dia tanya dia, saya kata, bang, cara abang sihat tak? Saya kesian. Sebab kadang abang Samsul kau dulu pun dia bila dia dah ikut syar'i ni, bila apa kadang adalah dia dapat job pun tak adalah, job berlakon adalah sikit-sikit, dia kata adalah bang, dia kata. Saya tolong dia. Saya kata setiap kali saya cemas mesti cadangan. Nak tak buat program dulu Samsul? Cadang. Biar dia pun berasa sekali. Cuma bayar apa saya dapat, itulah dia dapat kan. Kadang untung saya nasib saya dapat kepek dia. Kan dapat bila kepek free ni lain sedap Betul. Banding beli dah kan. Lain sedap Dia minyak wangi, apa minyak wangi. Jadi makna kata kita ni pertama cakap yang baik-baik. Insya-Allah. Cakap ni doa. Aku doakan kau baik, aku doakan kau elok. Sebab itulah kan orang nak kuruskan badan kan. Nak kuruskan badan. Dia kena ada orang yang baik-baik cakap dengan dia. Aku nak kuruskan badan lah. Kau tak payahlah. Kau ada badan kau macam tu lah. No, cakap. Tapi kalau cakap, insya-Allah kita sama-sama. Insya-Allah boleh. Aku dengar itu Samsul buat cakap, kita elakkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Nasi, gula. Ya ke? Betul? Tapi yang paling susah nasi. Tapi 2 minggu je. Lepas 2 minggu dah okey dah. Betul. Nasi, gula, susu, tepung. Kita stop makan lauk je. 2 minggu dah boleh pakai baju lama balik. Betul. Yang paling susah nasi. Saya last makan nasi tadi tengah hari tadi. Tu last. Tu. Saya belum mula lagi lah. Akhirnya mana belum mula lagi. Tapi makna kata kita cuba dulu. Saya pernah cubalah dulu. Betul. Makna kata dulu pernah pula saya dapat penasihat pemakanan pula. TV Hijrah bayar saya masuk gym dekat Nilai bang. Dekat Nilai kan sport center kan. Dekat gym tu dia bayar 12 sesi. Rumah hari pertama masuk keluar macam orang patang bersalin, menggigil keluar. Contoh lah mana kan nampak aku masuk gym. Parah tu. Baru kita tahu bukannya lagi buat benda angkat-angkat berat tu, baru buat exercise biasa je. Pagi kita potong salad dengan apple hijau. Packing kan. Pagi makan tu satu paket. Satu paket bangun. Lepas tu pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan lah, 2 biji. Itu dah kanan boruk tu kalau 2 tandan tu. 2 biji yang makan. Lepas tu pukul 12 baru kita masuk gym. Sebab badan kita taklah banyak sangat isi. So memang kalau makan banyak memang muntah. Banyak kesan muntah orang kat gym tu. Jadi kemudian pukul 2 sampai pukul 6 barulah kita makan buah yang dapat lepas ceramah. Biasanya hamper buah macam tu kan. Bukan contoh kan. Tak. Tapi betul makan buah. Kalau lapar sangat makan buah insya-Allah. Tapi saya cakap lah dengan mak saya kat macam mana kau punya diet macam mana tu lah mak, pagi macam mana makannya, tengah hari makannya, lepas tu petang buat macam ni. Oh macam tu. Macam ni lah kau berhentilah jadi orang dia kata. Payah bona, sorry bona hidup kau tu kan. Tapi sebenarnya tu je. Sebenarnya kenapa kita kena kuruskan badan? Niat nak kena betul. Apa-apa pun balik pada setting kita. Niat kita kena betul. Iaitu aku nak kuruskan badan supaya aku sihat, aku boleh cari rezeki yang halal. Habis itu dapat pahala. Sayang tau sebab artis banyak buat benda baik tapi lupa niatkan Allah. Minum aku niat bismillah. Kan memang kadang kita baca dah bismillah. Kita nak buka pintu kereta, bismillah. Kita nak angkat barang, bismillah. Kita bagi bismillahirrahmanirrahim. Ambillah. Bismillah. Tapi sejauh mana kita sebut tu dalam hati kita hadir dengan nama Allah. Sayang sekali. Kalau tak hadir, dia jadi prosedur je. Bismillah tu prosedur. Macam I love you too, prosedur. I miss you too, prosedur. Tapi memaksudkan dia tu satu hal. Itu sebabnya kadang-kadang kita buat baik. Tapi kita lupa. Bila kita niat. Sebab apa? Kita kena ingat. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus kita solat, kita puasa. Ada kaedah-kaedah dia. Kita mengaji, kita pergi umrah, pergi haji. Yang ada kaedah dia. Tetapi kalau ibadah umum pula adalah apa-apa juga benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Hari ni buat program, kita susun, kita kemas, niatkan Allah. Tempah penting, niatkan Allah dapat pahala ibadah walaupun program belum start. Duduk dalam majlis ilmu, lagilah ibadah. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu. Tadi ada yang berseret-seret jalan. Sakit lutut. Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Pergi syurga balik hari. Kan betul majlis ilmu.
Betul, tapi nak baik macam mana? Memang betul. Saya kalau kuliah duha pun ni ramai semua yang remaja lewat. Bukan kata yang muda-muda ramai datang. Dan saya seronok orang tua-tua yang datang. Sebab apa? Sebab orang tua-tua kebanyakan yang datang semua doakan saya. Yang muda-muda selfie, lepas tu hilang lah. Tak, dah Assalamualaikum balik dah. Saya pernah ada sekali tu, budak politeknik Melimau, Melaka. Tak samsa debat kan. Ada kat yang muda kan. Mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Bukan dia kan. Tapi nak ambil gambar, tunjuk kat mak dia. Satu je. Saya paling tak boleh lupa kan. Ada sekali saya dengan Dr. Fadilah Kamsar dekat Mersing. Ada seorang pakcik ni. Ustaz, kita selfie boleh Ustaz? Saya kata boleh. Dia tarik saya kat tepi. Dia tarik saya macam ni kan. Saya sebelah ni. Dia keluar tapak tangannya. Ustaz tengok Ustaz. Tapak tangan bukan phone tau. Ustaz, tengok Ustaz, tengok Ustaz. Ustaz, saya simpan dalam hati. Ingat sampai mati. Fasafah. Nak begitu dia kata apa? Ustaz simpan dalam phone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Saya ingat dia rupanya orang Mersing ni cakap, pakcik ni memang tak pernah selfie pakai phone, memang pakai tapak tangannya. Apa yang nak bagi tahu kita dulu, kita dah tak appreciate dah. Kita dah tak appreciate dah. Dulu-dulu kan ambil gambar zap, letak dalam album susun satu, tengok boleh. Allah, gambar dia dulu. Kan? Sekarang macam mana dalam phone, masa phone format, langsung hilang semua. Kan, wah boleh je cuci kan, kenangan macam saya ni, saya cuci pujaan saya ke depan ni ramai ya. Kan saya gambar betul lah tengok. Semua tu lah macam saya macam perasan tapi yalah dah lama tak jumpa kan. Dah lain pula muka dalam TV lain kan. Dah veteran tapi itulah yang jadi heroin dah jadi omak kan. Betul lah. Saya teringat tu. Hari ni abang Abadul tak datang ya. Saya pun gambar kat dia tu. Dulu macam mana pula orang kutuk cakap tak apa benda lawak tak ada. Ada yang selesai yang tengah tension tengok hilang tension ni. Macam mana kan? Macam tu lah. Jadi masing-masing tu saya kata seni ni beza-beza. Okey, itu pertama. Dari segi lisan kita. Kedua, pandangan mata kita. Nabi ajar kita pandang yang elok-elok. Kan? Bila berlakon kan kena pandang sikit-sikit sudah. Kan? Macam ni lah. Abang pun susah. Saya bila pandang lama-lama tanung mata. Haro. Saya tu berapa kali scene saya berlakon tu. Saya ada kat berlakon sikit dia tu. Tapi tak adalah beginner kan. Siapa berlakon tu yang bercinta? Siapa nama? Apa tu? Yang pandang mata saya, dia cakap, Zarin lah. Saya dah jatuh cinta Ustaz. Aku 5 kali take benda tu. Aku terasa macam batu-batu dia suka kat aku tau. Tu aku berdobar tau. Jangan main-main. Jangan main-main. Bab hati dan perasaan ni kan susah. Tu sebab kena kontrol. Memang betul. Macam hebat lah orang tu menjiwai kan. Lain. Betul. Jadi maknanya mata kita pandang elok-elok. Pandang suami, pandang isteri pek pala, pandang mak ayah dah pek pala. Cakap dengan anak kita yang dah lama tak balik. Kau nak pala kau balik rumah nak tengok mak kau. Dia pun buat video call. Sah lah budak-budak ni kan. Tentang jumpa mak, pandang mak dapat pala. Siapa ada masalah balik kampung tengok mak. InsyaAllah gaduh. Habis mak dah tak ada Ustaz, ziarah kubur dia. Habis apa lagi nak buat Ustaz? Sedekah pada kawan-kawan ni yang masih ada. Yang ataupun sedekah kat kampung dia. Dekat kampung kat surau tu. Contohnya hari Khamis malam Jumaat minggu depan bagi makan. Sedekah. Yang kedua pandang suami, pandang isteri. Dapat pahala dengan syarat suami dan isteri sendiri. Yang mana ni orang tak dapat pahala dah. Dapat balok apa tu? Balok dapat itu tak. Tu sebab Datuk Fadilah Kamsah kata kan peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat pun tak tahu lah. Tapi macam tu lah dia cakap kan. Jadi yang pasti pandanglah isteri kita. Isteri tengah lipat kain. Allah, orang perempuan nak keluar bukan main je. Macam-macam tudung pilih malam tu. Nak pergi camah sok mana satu nak pakai kan. Dekat rumah kan dia dah sampai. Dia dah goram daripada pagi tadi ke Sobaleh tadi. Macam ni zap dia kombang macam tu. Zap dia pakai baju binatang tu. Baju kelawar, baju mulut cari habitat dengan. Tu yang suami balik dah terbayang berapa ekor lah kelawar ni. Baik tangan. Baju kelawar dia susah kan. Tak, bukan semua lah, bukan semua. Tapi bila tengok isteri, Allah dia pakai. Ya Allah, isteri aku. Pahala. Lepas tu isteri lah tengah lipat kain, nampak suami tololap kat sofa tu kena. Dengan tak berbaju dengan kain plekat. Allah, seburuk-buruk makhluk. Dosa tau cakap macam tu, berdosa. Jangan cakap macam tu kan. Ya Allah, abang pergi masuk dalam. Abang dah ponek dah tu. Pergi masuk dalam. Macam tu. Pandang suami kalau. Ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang dapat pahala, pandang baca lagi besar pahala. Pandang baca hafal lagi besar pahala. Pandang baca hafal faham lagi besar pahala. Pandang baca faham hafal dan buat apa isi kandungan Quran lagi besar pahala.
Tu sebab sekarang ni boleh belajar ngaji, tak ada masalah. Semua dah jangan malu dah. Dulu malulah dah tua belajar. Tak, hari ni ramai murid tua. Tak ada masalah, pergi belajar. Dulu kita belajar lain. Alif date alif bawah alif baru i o. Semua kan muka suara sebelah. Alif date an alif bawah n alif depan on an. Nah, sebelah ain date alam date lam mim ya mati bawah minun date na. Apa bunyi? Lupa. Panjang benar. Lupa. Dulu macam tu. Dulu adab untuk tua siap hantar anak ngaji. Ni ustaz ambil ni rotan ni anak saya kalau tak pandai kalau dogi rotan ni jangan mati sudah. Dulu. Sekarang je tengok. Baru kena rotan ke tangan potong datang dengan peguam. Macam mana budak-budak? Tu sebabnya Pak Ngah saya selalu sebut siapa aja anak jadi kurang ajar. Tu ya. Kena sabat jadi elok. Tu sebab orang dulu kena sabat memang takkan cerita. Biarlah biru suruk dalam tangan. Jangan mak nampak. Jangan ayah nampak. Lagi kena tambah lagi. Kau apa hal? Apa yang kau buat? Apa yang ni? Kau buat apa? Ni dia buat apa? Sampai pecah-pecah ada orang menangis. Kan nak bercakap kan. Tahu tak yang kita menangis tesak sampai tak boleh nak cakap tu. Itu tu. Ingat tak yang nangis? Tak buat. Dulu macam tu lah kan. Macam nak pecah ada orang bercakap kan. Saya memang teringat tu. Bila kita kena tuduh benda yang kita tak buat kan. Macam tu lah. Macam tu lah. Dulu keadaan dia. Tapi makna kata belajar ngaji. Jangan malu. Lepas tu bila mengaji janganlah marah ustaz tu. Kadang belajar dengan kawan. Kau ajar aku boleh. Tapi kau kena sabarlah. Allazina amanu kak tengok panjang pendek kak. Tengok panjang pendek. Yang lain dah bongkak hati ni. Lambat pada tadi kan. Allazina amanu. Baca balik kak. Allazina kak. Tengok saya. Allazina amanu. Okey, baca balik. Allazina kak. Macam ni kak tengok saya. Dia dah mula dia dah tak sabar. Tengok saya. Allazi. Dia dah lain allazi. Allazina amanu. Macam tu. Baca balik. Allazina kak diam. Kau nak baca. Dah tak tahan. Tapi itulah kena sabar. Yang belajar kena sabar, yang mengajar pun kena sabar. Itu memang betul. Bab ilmu ni macam tu. Budak-budak sekarang mengaji abatas saja haqadat zara. Budak sekarang dia pakai Iqra. Tak apa, yang penting nak belajar. Ingat tu. Dan yang keempat, pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Siapa nak pergi dengan Samsul debat bulan 3 tahun depan. Saja saya jarakkan. Biar dah godoh-godoh sikit kes. Siapa nak pergi dengan saya. Siapa bawa anak, kita bagi diskaun. Sebab masa tu package kasih sayang ibu apa. Pergi. Saya cakap dengan anak-anak, kau nak bayar untuk mak kau. Jangan kau bagi package paling murah kali. Sampai ke Makkah. Mak tu tanya. Makkah mana tu? Wah, ke Makkah dah ni. Dia tak nampak Masjid Nabawi tu ke mana. Dia tak nampak masjid apa. Dia tak nampak Masjidil Haram tak nampak. Jauh mana hotel. Tak balik ke rumah Qadai mana letak. Kan? Iyo. Tu sebabnya pergi. Tak apa. Bayangkanlah. Lepas tu belum cerita. Mak tak pernah pergi. Kan? Alah taklah kau. Kau dah lama tak pergi surau. Ngaji pun tidak. Dia ingat kau tak nampak Kaabah ni. Jahat betul dah fahamkan orang. Yang baik-baik kawan tu dah tak sabar. Sampai ke hotel dia tinggalkan hotel tu terus berlari dia. Nak buktikan dia nampak Kaabah. Balik melulung. Ustaz. Banyak dosa saya. Kenapa pun? Saya tak nampak Kaabah. Sabar cik. Ini Madinah ni. Madinah kau cari memang tak jumpa. Madinah kelintau cik Kaabah memang tak jumpa. Ya, tapi itu dah. Tapi yang baik-baik. InsyaAllah bulan 3 tahun depan. Ini bukan promote dah lebih kurang. Nanti ada saya tengok. InsyaAllah. Adalah rezeki tu insyaAllah. Sebab saya kepantangan saya. Sebab hari ni kena hati. Baru-baru ni perasan tak ada orang share WhatsApp. 25 syarikat travel yang dapat LKU. Tu palsu tau. Palsu sebab tu senarai tahun bila dah. Ada syarikat tu dah tak ada dah pun. Sebenarnya buka dalam website Kementerian Pelancongan. Ada 300 lebih syarikat yang dah diberikan LKU. Hati-hati tengok kat situ. Ramai orang kita kena tipu. Terutama yang kawasan kampung, Felda. Dia bisa buat pejabat tau. Buat pejabat. 3,000 je makcik. Kita offer. Yang lain talent ada datuk sponsor. Kawan tu bagi dah lah kumpul duit payah. Sudah tawaf kat KLA. Petang tu dah sampai rumah. Orang taman tanya lah, apa capaian kau sampai? Dan balik hari je. Dia nak tipu.
Dah kena tipu tu sebab. Orang ni dia dah tak takut dah halal haram. Tu sebab itu saya pergi Mekah yang tahun sebelum PKP tu, saya pergi 5 hari, 3 hari, 2 hari setengah di Mekah, 2 setengah Madinah. Saya nak pastikan kepantangan saya bila travel tu buat sampai dekat Mekah, minta maaf hotel dah penuh, kita terpaksa duduk hotel. Memang banyak kes macam tu. Tu satu hal lagi. Siap ada, kita kat Mekah Movenpick, dekat Madinah Movenpick. Saya tanya orang pegawai yang saya pernah kerja dululah, saya tanya, betul ke Movenpick ni? Alah, baru cadangan, biar orang nak daftar dengan kita. La ilaha illallah. Walaupun ada sahaja juga ambil macam tu. Nak tahu tanda-tanda kat KLIA dah tahu dah. Kita pergi Mekah, pergi umrah, kena sabar. Macam-macam ujian daripada Allah. Confirm hotel bertukar, jangan risau. Confirm hotel bertukar. Tapi kalau tu insya-Allah kita dapat penginapan yang selesa untuk semua. Insya-Allah doakan baik-baik, mudah-mudahan kita beroleh kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah. Macam itulah kan. Ya. Tapi tak nak cerita bersatu lah. Tetapi pandang Kaabah dapat pahala. Apatah lagi beribadah kat sana. Kita tengah tengok phone, nampak orang tunjuk live. Semalam tengah hari 8 orang yang tawaf semalam. Tak ada saingan. Dulu kan bos nak tak ada. Dulu yang polis dekat Makkah tu kan menghalau haji dia halau. Sekarang tak tahu siapa nak dia halau. Orang dah tak ada. Tak ada orang datang. Rasa lepas ni kalau kita datang balik dipaluk agaklah. Sebab dah tak ada orang. Tu dia. Jaga mata kita. Ketiga, jaga hati kita. Jaga hati kita. Yang elok-elok je fikir. Baik, itu adalah sebabnya tu. Dia tak datang, dia tak sihat lah tu. Dia buat ni, adalah bendanya tu. Kan? Dengan je diam macam ni, tak adalah. Dia baik, okey. Macam tu je, senang. Tu saya kata tadi, bab minta maaf, memaafkan. Dah, senang-senang. Adalah cakap, aku biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Ada yang cakap itu. Hati boleh cakap macam tu. Ni katalah contoh. Katalah sampai akhirat besok. Dengan ini, dia pun sebut. Wahai Hamidah, contoh bukan nama sebenar kan? Masuklah kau ke dalam syurga. Baru nak masuk satu malaikat lagi. Nanti dulu, kenapa Hamidah ni pernah sebut dulu. Dia cakap biar dia melutut minta maaf dengan aku. Jadi kau duduk dulu, tunggu sampai dia datang minta maaf dengan kau melutut. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Connect waktu nunggu tak sampai. Bila sampai tu sebabnya nak senang maafkan orang. Maafkan orang. Ingat tak? Yang kisah yang seorang sahabat yang Nabi sebut, Nabi duduk dengan sahabat, ada seorang lelaki masuk salah satu pintu kat Masjid Nabawi tu. Nabi sebut sesungguhnya orang ini adalah ahli syurga. Kemudian jumpa kat tempat lain, orang ni ahli syurga. Jumpa ni, orang ni ahli syurga. Lepas tu dia tanya, siapa dia ni? Entah. Jadi semua orang pergi kat rumah orang tu. Boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kamu? Boleh, silakan. Orang baik, silakan. Kawan tu tak jadi kerja, mengintai pada pagi sampai ke malam. Tengok kawan tu buat apa. Tengok macam biasa. Kerja macam biasa, makan macam biasa, tidur macam biasa. Semayang nak kata bangun malam tak ada pula dah. Kemudian rupa-rupanya lepas tu, lepas 3 hari dia pun tanya, Tuan sebenarnya kami datang kat rumah ni, kami sebenarnya nak tanya kamu buat apa, sebab Rasulullah sebut kamu ni adalah ahli syurga, boleh tak kongsikan dengan kami apa amalan kamu sebenarnya yang menyebabkan kau dikatakan sebagai ahli syurga. Dia menyatakan, sebenarnya setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Yang pertama, aku niat untuk maafkan semua orang sebelum tidur. Kedua, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku tak nak dengki dengan semua orang. Jadi itulah yang menyebabkan dia dikatakan sebagai ahli syurga. Orang yang sakit hati dengan orang sebelum tidur tak fikir cerita, kau tahu tak aku geram betul, la ilaha illallah. Tidur cerita pun, aku menyampah betul, geram sampai pukul 4 pagi. Tak tidur. Yang kawan yang orang ada tak lalap dah macam tu. La ilallah, masalah kau ni, la ilallah, ya Allah, ya Allah. Kau dengar ke tidak? Dengar. Salah. Ada tu. Iya. Kita kalau kita maaf ke semua orang, lapang dah tu. Mak ayah kita dulu kan, jadi kaya tu, kaya hati. Mak, orang tu ni, biarlah orang. Kan? Mak ni sedekah bagi banyak sangat kat orang ni, kenapa? Kesian. Besok kita susah, besok mungkin orang tolong kita pula. Mak kita macam tu. Mana pernah orang dulu kenduri datang tangan kosong? Kurang-kurang dia bawa lah nangkuk ke botik ke apa yang aduk lah bawa. Susu bawa, minyak bawa, boreh bawa. Ada je benda nak bawa, nak sedekah. Sebab sedekah tak pernah memiskinkan orang. Tak pernah. Sebab kalau ada lah tabung seniman tu, masuk ni lah. Nombor akaun dah ada. Akaun tabung seniman kan. Tabung apa kerja, tabung veteran, anti veteran. Ada. Pagi, waktu subuh tu, jangan lupa sedekah subuh. Nabi dah cakap, kalau kamu nak murah rezeki, jangan lupa 2 perkara.
Ada seorang pelakon, waktu dekat set tu dia tanya saya, Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Dulu saya banyak job, tapi sekarang dah tak banyak Ustaz. Ustaz boleh tak bagi saya tips macam mana nak muar rezeki? Nabi dah ajar dah. 2 langkah saya kata. Yang pertama, Nabi ajar jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi dah ajar. Buat tak? Oh lah Ustaz. Saya kurang buat tu. Buat apa ni? Kedua, buat sedekah subuh. Sedekah subuh tu, paling tidak macam orang perempuan kan susah nak pergi masjid kan. Letak je tabung masjid tu, ataupun sekarang ni boleh transfer online, masuk dalam tabung cuma tak kisah. Hari ni seniman, esok tabung veteran. Kemudian ada pula tabung pusat tahfiz. Masuk RM1 je. Saya boleh tunjuk mesej, saya tunjuk perincian orang pernah sedekah dekat yayasan saya tu. Yayasan tu dia masuk RM1, doa description dia bukannya sumbangan, dia tulis doakan saya kaya. Dia tulis tu. Orang bagi RM1. Nak tunjukkan itu kemampuan dia. Dia bagi. Bagi je. Sedekah tu kan sebab apa? Bila kita mulakan hari kita subuh kita dengan sedekah, malaikat sebut, Ya Allah, helmi ni Ya Allah. Dia telah memulakan harinya dengan amalan pertamanya sedekah, Ya Allah. Kau perluaskan seluas-luasnya rezeki untuk dia hari ni, Ya Allah. Tu. Sebab kita jangan pandang, kau buatlah RM5 bagi. Orang tu bagi RM5 dengan tak dalam poket dia ada RM10. Hebat tak hebat? Hebat. Kita bagi RM100, dalam bank ada 10 juta. Tak hebat. Tak hebat. Itu saya kata tadi. Itu sebab sedekah. Sedekah pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi. Bagi. Ya. Mak saya dengan grup Mahaban berjanji, dia geng-geng dia semua dah pergi haji banyak kali, dah pergi umrah banyak kali. So, dia kumpul duit RM50, RM50 sebulan. Siapa nak bagi 100, bagi 100, kumpul sampai bulan 10, bulan 11, dia akan pilih seorang orang susah. Taja dia pergi umrah. Bayar duit tu pergi. Bayangkan, satu hamba Allah kebetulan pergi dengan saya masa tu makcik ni. Jadi mak saya kata lah, dia dah pergi, takkan tak ada orang teman dia. Maknanya mak saya nak pergi. So, faham lah. So, saya sudah baik, kau nak lah bayar. Macam tu kan, bayar lah. Tak apalah, mak saya temankan dia. Tapi bayangkan makcik ni punya susah. Dia kata, tapi itulah, nanti kan nak jaga anak dia, ambil upah asuh. Dia suami tak sihat, dia jaga suami tak sihat. Kemudian dia ambil upah, jaga budak-budak dekat rumah. Siapa nak jaga budak ni, ambil lah cuti. Nanti hilang hasil. Tak, jangan risau, rezeki Allah bagi. Dia kata. Nak tak? Ni kita taja ni. Sudahnya, dia tak ya, dia pun pergi. Dia cuti 2 minggu, pergi. Bayangkan, dia tak pernah naik kapal terbang. Tempat pertama dia pergi adalah naik kapal terbang Mekah. Fikir. Dan bila sampai, menitis saya mata. Dan lepas tu, dekat sana, dengar pula cerita dia pergi tu, hasil sumbangan orang ramai pergi. Orang kat Mekah pula, semua kumpul duit. Jom kita collect, bagi duit kat dia. Dia bawa balik tak kurang RM5,000. Lagi banyak daripada apa dia dapat sebulan dekat sana. Tu cakap, kita tak tahu, kita sedekah ni, kita bagi demi orang tu, Ya Allah, kau murahkanlah rezeki orang yang bagi kat aku. Doa orang susah. Jangan main. Kita tolong orang, kita nampak macam tak ada apa-apa. Kita nampak orang tu datang, mari. Ini minyak wangi, memang baik punya minyak wangi. Dulu biasanya harga 500, hari ni kita jual lagi bagus. Saya tak boleh buat cabaran skota, tak boleh buat. Hari ni baik-baik, mari rapat. Hari ni 300 pun bukan, mari rapat, bukan 300, hari ni 100 pun bukan. Orang makin ramai datang, ni berapa dia nak jual. Minyak wangi branded tuan-tuan, branded, bukan 50. Hari ni 50 pun bukan. Wah, orang dah mula nak tumbuk dia ni, betul. Hari ni RM10 tuan-tuan, RM10 pun bukan. Dia tahu. Dekat lagi. Hari ni RM1 pun bukan. Wah, lain macam ni, orang macam ni. Pegang duit dia. Hari ni 10 sen pun bukan. Tapi hari ni tuan-tuan, saya jual harga minyak wangi ni adalah 1 sen. Dengan syarat mesti bagi saya 1 sen sekeping. Semua orang mula lah, kenapa lah aku tak simpan 1 sen. Tak ada 1 sen. Masa tu 100 tak ada nilai. Masa tu 1 sen tu besar betul nilai dia. Itu sebab jangan kita pandang kecilnya sedekah itu. Tapi pandanglah keikhlasan memberikan sumbangan itu. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Itu kelebihan sedekah. Ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab mak ayah kita dulu panjang-panjang umur. Sebab rajin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Rezeki ada aja. Berniaga jadi, berlakon banyak. Dapat pula menantu baik. Kemudian dapat pula keluarga, anak-anak pula semua ingat kat mak dia. Tiap-tiap bulan bagi duit. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 10 orang macam tu. Dia hantar mesej tu. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Bayangkan nama hantar mesej tu dalam grup family tu. Bayangkan kalau seorang bagi 500 tak 5,000. Kan? Tak, contohnya lah. Murah rezeki anak ingat kat mak dia.
Anak mak cakap je apa lagi mak nak? Mak cakap. Mak nak apa? Cakap mak. Itulah. Mak sekarang orang dah tak pakai dah ceret menyorit tu. Ceret menyorit tu lah. Air dah masak. Dia pakai air terbakar ya kan dekat dapur tu kan. Habis nak air tekan-tekan. Air tekan-tekan kan. Jangan sebut, dia tak tajuk macam kita ini. Jangan sebut jenama dia, jangan. Dia kan. Jadi maknanya tekan-tekan tu panas. Bagi Allah baiknya anak aku. Bukan semua orang dapat rezeki macam tu. Saya pergi ceramah dekat rumah orang tua-tua. Orang tua-tua kan, dekat rumah Sri Kerangan. Saya ingatkan macam drama-drama kan. Drama-drama biasa tengok kan kebanyakan perempuan. Rupanya ramai lelaki. Yang ramai lelaki bukan perempuan. Paling ramai lelaki kat rumah Sri Kerangan. Dan kemudian puncanya lebih kurang sama. Masa muda sibuk tinggalkan anak bini, nak cari kekayaan, cari apa, dah tak larat pun balik. Masa tu anak bini semua tak nak terima. Tu duduk kat rumah tu. Nabi sebut la yarham la yurham, siapa tak menyayangi tak layak untuk disayangi. Dan begitu juga seterusnya kalau kita tengokkan dalam hal ini, Allah Ta'ala bagi kelancaran rezeki anak berjaya. Anak berjaya. Ada anak tu pun jadi doktor, anak jadi lawyer, jadi engineer. Kadang-kadang dia tak pandai akademik. Jangan kita marah, kau ni bodoh tak macam abang kau. Tak. Rupa-rupanya dia ni bab kemahiran pandai. Dia tengok aircon pun tahu. Ni belum on ni. Dia tahu. Itu tak payah belajar. Nak tahu on tak on tu kan. Tahu dah sajuk kan. Tapi betul. Usik ni tahu. Ni kereta ni macam ni. Dia kemahiran pula dia pandai. Bayangkan. Berkat Allah. Tiba-tiba anak dah combo. Ya Allah. Anak kita dah combo. Anak kita ya suami, cubalah kau kawal perasaan kau sikit. Abang tak gembira kan anak kita combo tadika kok. Ya pun agak-agak combo sekarang ni tadika pun combo tu tak terayu tu. Combo tadika pun combo tadika lah. Sebab mak dia sedih. Sebab kat rumah tak dengar cakap. Sampai tu malam combo tu dia boleh buat persembahan ikut disiplin cikgu dia ajar tu. Dia sedih sangat tu. Nampak tak? Dan seterusnya apa? Jagalah perut kita. Apa maksud jaga perut? Bukan kata jangan bagi boroi ke apa, tak. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Maka, Nabi bagi solusi. Carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu ya. Tak ada masalah tu. Jangan risau. Ada je rezeki Allah bagi kat kita. Ya. Tu sebab ada orang cakap, aku besok ada duit pencen aku. Orang yang kerja kerajaan tu, aku pencen besok cukup. Tak payah fikir apa dah. Duit KDP aku pun ada. Tak sampai 2 minggu dah pegang senapang depan bank tu. Jadi pengawal keselamatan. Saya bukan hina pengawal keselamatan, tak. Tapi kenapa? Sebab tak cukup. Saya pesan dekat ibu-ibu, saya cakap ke mak-mak, saya kata beritahu orang yang nak bersara. Tolong jangan habiskan duit untuk kahwin anak. Jangan. Kadang-kadang dah pencen belum nak, tolonglah sikit ni. Tolong sikit boleh. Tapi jangan habis. Ada kita usia tua kita. Kita nak isi minyak kita. Kita nak pergi kuliah agama. Kita nak pergi Mekah. Kita nak pergi bercuti. Kan ada lah pula orang cakap, kau nak pergi mana? Aku nak pergi. Nanti tunggu dah harga kan. Dah harga PKP. Aku nak pergi Balkan. Kau ni pada Balkan, kau pergi Mekah. Salah orang cakap macam tu. Ada peluang pergi Balkan. Pergi. Tengok tempat orang. Itu pun satu ibadah sebenarnya. Nabi sendiri pergi merantau sampai ke Syam. Pergi ke tempat-tempat lain. Sampai ke Iraq pun Nabi sampai dah. Semua tempat Nabi sampai. Sebab apa? Berdagang. Dan tengok negara orang. Rupanya adab tempat ni lain. Tempat ini lain. Kat sini hormat dia lain. Itu sebenarnya. Pergi je. Jangan dengar cakap orang tu. Kenapa pergi Mekah? Pergi Mekah. Dapat pergi Korea? Pergi Korea. Dan pergilah. Sama ni tengok drama Korea. Tak dapat pergi Korea. Baik pergi Korea. Okey, saya dah sampai Korea dah. Banyak negara saya pergi dah. Korea, Thailand, Kamboja, Korea. Banyaklah tempat saya pergi. Ulang-ulang situ juga. Adalah Balkan itu saya pergilah. Balkan memang cantik. Siapa dah pergi Balkan dia tahu. Siapa yang dah pernah syuting kat sana, bertuah lah kan. Bertuah lah dapat pergi sana. Salju tu mengelatuk tu salju. Asah salju sampai ke tulang hitam kata kan. Memang salju tu. Jadi mana kata cik rezeki yang halal. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Tak payah. Biar ada sikit cukup. Anak, mak ayah kita dulu. Cukuplah. Mana makan. Makanlah. Sudah. Hati bahagia. Bahagia letak kat mana? Semua pernah jawab. Tapi kenapa manusia dia tak bahagia? Ada 3 sebab. Daripada hati, dia mengangkat pergi ke mata. Rupanya mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, hati dia dah pergi ke mata. Sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa ada orang lagi susah pada dia. Dan yang ketiga, selalu cakap, aku ni hebat ni sebab apa? Sebab aku punya skill berlakon. Aku hebat ni sebab aku dah lama berlakon.
Aku hebat ni sebab aku penghayatan. Tak ada orang macam aku. Tak, salah. Ada orang lagi hebat penghayatan tapi tak dapat peluang macam itu. Ada orang sebab paling besar sekali izin Allah, itu saja. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pagi bawa lori. Pukul 3 pagi hantar barang. Pukul 6 pagi tukar pakai baju pengawal keselamatan. Pukul 10 malam tukar pula ambil upah. Pukul 6 petang tukar pula pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat restoran. Pukul 3 balik, pukul 11 balik, anak dah tidur, bini dah tidur. Besok pukul 3 pagi bangun lagi, anak pun, bini pun belum bangun lagi, sambung kerja lagi. Sebab dia susah. Allah belum izinkan dia senang macam kita. Kalau semua orang berlakon, tapi kenapa orang ni meletup? Kenapa orang berlakon tak ada apa-apa pun, tagak macam tu, tapi kejap-kejap panggil dia berlakon. Rezeki dia. Kan? Kita berlakon boleh-boleh kan terjun daripada bawah naik ke atas, bayang, bukan atas ke bawah. Macam-macam buat dah, macam-macam buat, tapi kan rezeki Allah pilih tu. Allah tak pernah salah alamat. Kadang Allah tak bagi kita tu, Allah bagi kita sihat. Kadang Allah tak bagi tu, Allah bagi kita rezeki lain. Rupanya Allah bagi rezeki jumpa Samsul Debat. Contoh. Tapi jumpa ini. Ambil gambar, ambil lah, tak ada hal. Gambar tagak RM10, gambar RM5. Siapa belum bayar kita ni? Tak ada lah. Okey je. Saya tak ada apa. Hari tu saya ceramah dekat masjid dekat Ijuk kan. Dia ceramah kan sampai tak ada apa dengan nama ni. Kejap tak lama tak ada tak Samsul Sebat ke apa, tak ada orang lain pula. Saya sampai dekat Ijuk tu kan, saya parking, memang saya tak masuk parking berceramah. Saya tahu saya nak azan, saya parking kat tu, nanti dulu jangan masuk cepat sangat. Bila masuk cepat kan mula layan gitulah, tak jadi kojo kan, duduk dengan tu, relax dulu. Lepas tu orang azan maghrib, lepas tu orang qamat. Bila orang qamat, orang dah masuk dalam, baru saya pergi semayang kat sawah belakang sekali. Senang saya nak jamak dengan isyak. Saya dah habis bagi salam, pakcik kat sebelah tu tegur saya. Penceramah belum sampai. Saya dah ragu-ragu, aku ni salah masjid ke apa? Saya pun tanya balik. Siapa penceramah dia kata? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal saya siapa. Saya pun masa tu ada lagi cakap, saya pun baru nak cakap sebenarnya saya lah Samsul Debat. Tak sempat cakap, dia tambah lagi. Senyap kau TV ni, lambek sampai dah. Kau nak lagi, langsung diam. Lepas tu pengurusi masjid nampak saya. Tuan, mari tuan, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik tu. Pakcik, saya mula dulu ya. Dia pun pandang saya pergi sampai kat depan kan, saya duduk, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu, malu dekat kan, tapi tak ada apa-apa. Nama ni sementara. Saya tengok ramai yang saya memang macam-macam ni, semua orang kuat-kuat drama. Memang hebat. Allah bagi kita kelebihan. Jadi makna kata jangan pening-pening kepala. Rezeki Allah bagi. Allah kalau kita nampak ada pelakon bodoh, alhamdulillah, bagus. Baguslah, ada bagus, belajarlah. Orang nak belajar dengan kita, alah, biasa. Saya abang Faizal Husin, saya berlakon dengan dia gitu. Saya tanya, saya tak adalah watak penting pun, sikit je. Dialog saya adalah berapa line kan. Yalah, semua line, tak ada menogak, ada kan skrip kan semua. Jadi saya cakap ni, bang, saya minat tengah bahasa lah. Dia relax gitu. Memang tak ada betul lah dia belagak ke apa, ya Allah bang, tapi bang memang bang tak ada orang boleh buat macam bang. Baik apa lah. Tak ada orang belajar kat topi sawah kat Rambau tu, abang seorang tu. Masa jadi Azrael kan dia belajar kan dengan dekat topi sawah kat Rambau. Tak ada orang belajar kat situ, abang seorang belajar kat situ. Saya kata dia tu kan. Lepas syuting tu sampai mikirkan, tapi abang dia gelak dia memang. Lepas tu saya lambat sikit sebab pada syuting malam tu saya, minta maaf bang saya lambat. Saya cakap tak apa, faham gitu. Memang okeylah. Saya kata sebenarnya kadang ada orang cakap artis dan sombong artis, jangan kita ambil. Kita ambil poin, sebenarnya tak. Kadang orang tak kenal kita, jangan judge. Kita jangan judge orang. Orang judge kita biar dia. Bila orang kenal, bagus juga dia ni kan. Dia ni okey rupanya. Sebab kita tak kenal. Kalau kita tak kenal tu kadang-kadang kita kan kayak gitu. Panjang muncung macam arrow betul. Ya Allah, cubalah kita dah jumpa, okey juga kan. Dulu kau bayangan Tommy ni memang orang putih. Jumpa jauh apa kan. Kan Tomiran bin Kasdi kan, tapi datuk dah tu steady. Bila kita kenal pun kita tahu. Tu sebabnya dalam hidup kita simple je. Saya sebut kan, saya gemar petik ada satu kata-kata yang mana disebut kan, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau jatuh ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busuk dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang aja lah. Tapi maknanya kita ni sentiasa buat yang terbaik. Maknanya sentiasa nak buat yang terbaik. Begitu juga disebut juga ada satu perkara. Disebutkan kata ahli falsafah, semalam itu ibarat cek tendang. Tak ada nilai, lupakan saja. Kan? Kalau nak ingatlah. Tapi ingatlah kesalahan-kesalahan dulu tu saja. Tapi besok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tapi hari ini adalah ibarat wang tunai. Manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya petik, yang terakhirnya saya petik daripada surah
Surah Asyura ayat 20. Surah Asyura ayat 20 Allah bagi tahu kita apa? Allah kata, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kejar akhirat, dunia pun dapat, jangan risau. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia. Berapa ramai orang kaya tapi susah hati. Kereta besar, rumah besar, bil sebulan ni dekat 50,000. Kita 2,000 pun dah sakit kepala kan. Dia 50,000 kan. Tapi biarlah kita jadi biasa-biasa. Macam saya lah kan. Anak saya 3 soalan. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah tu mustahak. Tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Mustahak ke budak tu pasar malam. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Nak apa, cakap aja. Ambil. Pasar malam boleh lah kau buat macam tu. Cuba kat sisi kau buat macam tu, tak meninggal kau boleh lah. Dan yang ketiga, ini ayat anak saya sebut kat mak, dekat mak dia cakap apa? Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Oh, ya kan tu. Dia sindi tu dalam TV boleh tengok ke, dalam YouTube boleh tengok, tapi nak beritahu manfaatnya kekayaan hati kita tu yang paling penting. Itu je. Janganlah kita paning-paning kepala. Allah sayangkan kita sebenarnya, dia bagi peluang. Hari ni kita pertemuan kita ni, Allah sayangkan kita. Ya, jaga silaturahim sesama kita. Kalau tak ada, saya cakap, orang jangan kutuk-kutuk seniman. Akhirnya kau sakit, kau ada masalah, akhirnya seniman juga nak bawa saudara kau. Kau jangan kutuk-kutuk persatuan veteran. Akhirnya persatuan tu jugalah nak tolong kau nanti. Betul? Itu je. Orang yang masuk ni bukan dapat allowance. Tak ada. Nak jadi SU. Apa benda dapat dah 8 minit lah, apa benda semua report nak kena buat kan? Kan orang yang malas menaip langsung bagi kat dia. Kan langsung bagi dia tak. Tapi betul. Kita buat niatkan Allah. Sebab apa, silaturahim ni penting. Jangan gitu. Aku dengan orang lain aku boleh, tapi dengan dia tak dapat. Minta maaf lah, dengan dia tak boleh. Boleh pula macam tu. Sebab silaturahim ni kena tajuk lain lah. Ni tajuk lain. Tapi saya bagi jugalah satu hadis yang mana semua kena ingat pasal silaturahim. Allah apa, Nabi sebut apa? Tidak ada dosa. Ingat silaturahim Tidak ada. Siapa pula yang azan tu? Aku dalam phone tak jumpa pula punat yang mana nak takan. Okey. Semua kena ingat pasal silaturahim ni supaya simpan dalam hati kita. Nabi pesan tidak ada dosa. Nak seorang lagi azan. Tak apa. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Makna dunia akhirat dapat balasan. Iaitu pertamanya dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan juga yang keduanya dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kan jangan buat-buat macam tu. Aku putus hubungan, tak ada apa-apa. Kau jangan lalu depan rumah aku lagi dah. Dah lah tu satu-satunya lalu anak keluar dari taman. Kau boleh tak bagi pula dia lalu, apa pasal? Kan? Tolong jaga. Sebab apa berat silaturahim ni? Sebab Allah letakkan sifat rahim dalam hubungan. Rahim tu sifat Allah tau. Akhirat besok rahim ni akan bersuara. Dia ni yang tak nak baik dengan dia ni. Dia ni dah minta maaf dah. Dia ni yang tak nak baik. Rahim takkan sebut akhirat besok. Jadi tentang tajuk silaturahim tu kena satu lagi tajuk lain. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan menu hati insan seni. Maka hati kita kena elok. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sahabat kita, iaitu puan dia ada